Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, selawat. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil waghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, sekali lagi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So sebelum kita mula, ni pun baru 132, nak cakap pasal kedatangan pun orang tak masuk lagi. Walaupun minggu lepas tu kita tak ada homework kan, tak ada homework. Tapi minggu lepas ada 42 orang tak datang je. 42 orang tak ada kelas. So bila tak ada kelas, sama kan mungkin kalau dah tengok video tu tak ada masalah dah. Tapi untuk pagi ni kita just revise sikit lah untuk yang bagian idgham tu. Tapi sebelum tu seperti biasa kita kan ada slot yang baru tu, cara sebut minggu ni tu. So kita nak sebut minggu ni pasal sebab kita tengok yang bertalaki masih tak dapat lagi, bukan semualah, ada beberapa orang masih tak dapat idea lagi macam mana nak lepaskan angin bila kita jumpa huruf sin, kita jumpa huruf ha pedas, ha simpul, huruf kha, itu semua huruf-huruf yang ada angin, yang ada sifat hams. Memang kita dah belajar teori, perempuan semua dah belajar, dah tahu dah kat apa semua, tapi masalah dia masa nak buat praktikal tu, tak lepas, angin tu tak keluar. So bila kita dengar, tak sampai lagi lah benda ni, keluarkan angin pun macam tertahan-tahan lagi. So kita highlightkan minggu ni pasal itulah huruf-huruf yang ada angin yang perlu dilepaskan. Okay, sekejap saya sharekan dia punya tu. Slide tu. Okay. So minggu ni dia slide yang sama je. Minggu lepas kan warna pink huruf lin. Ni kita sambung ke bawah je lah. Kita letak warna hijau pula. Okey. Nanti kalau perempuan nak print, daripada atas sampai bawah benda tu kita tambah-tambah bawah je lah. Maksudnya daripada file yang sama. Okay, kalau perempuan tak nak print sekarang pun tak apa. Nanti tengok
Nanti bila dah habis nak print semua pun boleh print lah. Tapi cuma saja dia sambung-sambung bawah je, tak perlu nak buka-buka file-file lain ya. Okey. So kita akan, sebelum kita masuk kita punya bab yang sebenar yang kita syllabus tu idgham, kita pergi kat cara sebut minggu ni. Sebab apa? Benda ni selagi kita tak repair, takkan ke mana. No point belajarlah apa-apa benda pun, tapi bila sebut tak lepas, memang takkan jadi. Benda tu fail. Memang cakap terang fail aja. Okay, sebabnya kita ni biar bila nak sebut satu benda biar fokus. Dengar betul-betul. Bila Quran ni dia kena dengar. So bila kita suruh dengarlah, janganlah sembang ke, jangan buat benda lain. Sebab bila kita tak fokus, kita tak dapat bunyi tu. Sebab kita kena register bunyi tu. Kita kena betul-betul, kalau ha tu, kalau mati, macam mana bunyi? So seluruh Quran ha tu bunyi macam tu lah. Dia takkan kejap bunyi macam kuat, kejap kan bunyi pendek pula, kejap angin tak lepas. So tak boleh. Kalau macam tu, ini kita highlightkan huruf-huruf yang daripada ada sifat hams. Okay, sifat hamas, ada angin yang lepas. Contoh kita mula pada huruf ha, pada huruf ha, ni dah ha simpul. Pun masih tak boleh, ada orang yang tak boleh bezakan huruf ha simpul dengan ha pedas. Dia nak keluarkan angin tu, ha tu macam sama je. Ha pedas pun bunyi yang sama, bunyi ha simpul pun sama je. So mana boleh sama? Dia makhraj pun lain. So mesti sifat dia pun lain. Cuma ada persamaan dia dari segi macam angin yang lepas. Okay. Isu dia sekarang, ramai je baca Quran. Tapi dia punya angin tu, sebab tahun ni kita memang fokus pada sifat. Sebab itulah realiti kita baca Quran. Kita kena bunyi benda tu. Sebab Quran kan dari segi bunyi. Sebenarnya kita punya mulut tu nak lafazkan, nak lepaskan angin tu, kena betul-betul cara dia lah. Kalau tak betul cara, itu yang bunyi dia berubah-ubah, dia tak konsisten. Contoh bila kita tak laki, contoh minggu ni kita tegur, okey awak kena lepaskan angin. Next time bila baca, angin tu kena lepas. Cuma minggu depan dia betulkan tu. Tapi lepas tu dia jadi balik. Sebenarnya dia tak konsisten. Sedangkan semua huruf-huruf ni, huruf ha pedas ke, ha simpul ke, dia ada satu standard bunyi je. Identiti dia. Dia tak boleh ubah. Kalau ha pedas, angin yang lepas, nah. So dia akan bunyi macam tu. Seluruh Quran ha pedas tu, yang sukun dia bunyi macam tu. Dia tak boleh bunyi-bunyi lain dah. So itu identiti dia. Okay, sebab tu kita highlightkan cara sebut minggu ni, lepaskan angin, jangan ditahan. Sebab kita tahan tu, angin tu yang nak keluar tu menyebabkan bunyi tu kejap-kejap berubah. Dia tak betul bunyi ha yang sebenar-benarnya, yang bila Rasulullah baca bunyi ha macam tu, kita tak bunyi macam tu. Kita bunyi ikut dan kita lah, kita punya mulut lah suka hati. Dah lah kita ni jenis tak bertalaki, tak apa. Kalau kita tak bertalaki pun, tetap bila kita dah belajar, kita cuba apply. Tapi dengan kaedah ikut betul-betul lah. Kalau angin tu lepas, kena lepaskan. Jangan tahan-tahan. Sebab itu kita letak tajuk. Lepaskan angin, jangan ditahan. Kita dah banyak kali dah kata, lepas. Tapi kita suka macam nak tahan-tahan juga. Okay? Sebab apa kita kena lepas tu? Tekanan udara yang kuat dan laju akan menghasilkan bunyi desiran sesuai dengan makhrajnya. Huruf-huruf ni semua ada angin. Okay? Isu daripada hams. Semua huruf ni ada angin. Bila kita sebut satu huruf, kan udara datang daripada al-jauh kan, rongga dia nak keluar. So bila udara tu nak keluar, dia jenis laju. Macam kita bercakap ni pun, udara tu keluar, dia laju-laju. Yang kita boleh macam cakap berhenti gitu, sebab kita lah yang tahan dia. Dia cakap berhenti. Kita cakap kan kita tersedak ke apa, itu kita lah yang tertahan. Sedangkan udara tu dia memang dia akan keluar je. Okay. Oleh kerana tekanan udara yang keluar tu laju, dia kuat dan laju. Bila dia laju, dia keluar daripada makhraj yang sepatutnya. Kata kalau kita nak sebut huruf ha ni lah, nak sebut ha. So kita dah standby daripada makhraj dia. Makhraj huruf ha. Kan daripada al-haq ada 3 level. Atas, tengah, bawah. So ha ni dia bawah sekali. So kita akan start dari situ. Bila start dari situ, udara dari sini kita nak tekan keluar. So bila dia nak keluar, tekanan udara tu, dia akan keluar sesuai ikut makhraj dia. Kalau kita nak sebut ha, macam kita sebut ha tu ha pedas. Kalau kita sebut ha, itu ha simpul. So sebab tu bila makhraj dengan sifat huruf, kita jangan duk confuse lagi. Atas ke bawah ke, kita duk teragak-agak lagi. Teragak-agak lagi kat situ. Bila kita masa kita tak betul-betul tahu ha ni bawah, ha pedas di tengah. Sebab itu udara tu dia salah keluar. Kita salah nak mula tu, nak start kat mana. Okey. Bila kita salah, kita tak lepaskan angin patutnya kita lepaskan, apa yang akan berlaku? Kesan negatif dia, kesan negatif tu apa akan berlaku? Yang benda ni lah banyak kali berlaku. Bacaan cepat dan gopoh akan mengurangkan harakatnya. Okey, kita baca benda negatif dulu.
Bacaan cepat dan gopoh akan mengurangkan harakatnya. Harakat mesti satu harakat lah, satu huruf kan. Ab, itu satu harakat lah bunyi dia yang sempurna. Okay. Kelajuan udara akan terhenti serta-merta apabila ruang udara ditutup dengan cepat. Udara nak keluar, tapi bila kita baca cepat kan kita macam nak pergi huruf lain, kita dah stop. Dia akan berhenti serta-merta. Udara nak lepas tu, katalah kita nak sebut huruf ha pedas ni, dia nak sebut ha tapi sebabkan kita jenis nak baca cepat, kita dah terus potong-potong harakat ni. Lepas tu harakat akan jadi kurang, lepas tu udara pun akan berhenti dengan serta-merta. Okay. Udara yang tertahan akan melantun. Seolah-olah udara yang dilepaskan ditarik semula masuk ke dalam ruang mulut. Mana yang betul lagi saya selalu cakap, jangan tarik balik udara tu. Kita dah lepaskan angin, jangan tarik balik. Lepaskan dia terus. Masalahnya sekarang ni, sebab tu bila kita belajar teori, kita faham, ada angin yang lepas, apa semua. Tapi bila buat, kenapa tak boleh buat? Kenapa kita tak boleh lepaskan angin tu? Kenapa kita tahan dia? Sebab apa kita jenis macam satu, bila kita baca cepat, logik akal lah. Kalau kita sains pun, udara yang keluar, tiba kita stop, dia akan melantun. Tapi ada huruf-huruf Ustazah punya line mungkin tak berapa elok ah. Ustazah? jadi line tak ada betul stop. Ya betul, Ustazah punya line Line tak ada Ustazah kena ulang balik okay, yang tadi tadi. Ya. Okey. Dalam. Kita nampak dah. Pagi ni lah problem dia line. Nampak Okey. Boleh dah? Ya boleh, nampak. Boleh Okey. So kita akan terima sikit lah, rasa sekejap je tadi kan. Okey. Bila kata-kata tadi, lepaskan angin, jangan tahan tu maksudnya apa? Okay, contoh kita katalah huruf ha ni. Isu dia tadi kan negatif tu, pesan negatif. Kalau kita udara laju yang keluar, tiba kita terus tahan, apa yang berlaku? Dia akan melantun balik. Udara tu akan melantun, dia akan tersekat. Bila melantun, automatik akan keluarnya huruf-huruf lain. Seolah macam kokolah, tapi dia bukan kokolah, dia bukan huruf kokolah. Tapi seolah kena kita tu pergi tahan udara, automatik akan berlaku, akan timbul macam bunyi lain tu. Seolah macam kokolah tapi bukan kokolah lah. Dia akan bunyi kat situ. Jadi benda tu salah, tak boleh. Okey. Sebab tu bila kita kata, bila kita nak baca huruf-huruf ada sifat hams, ada sifat angin, lepaskan aja angin tu. Jangan tahan dia. Contoh kita kata huruf ha ni. Kita bagi sampel dua kalimah dalam Quran memang banyak lah. So kita ambil lah contoh 2. Tapi ingat bunyi tu, Papa kena register bunyi tu, identiti bunyi tu. So seluruh Quran itulah bunyi dia. Okey, contohnya ha simpul. Pada kalimah ni, kita dah belajar. Kalimah ni kalau kita waqaf, dia akan jadi ha simpul, ha yang sukun kan, yang mati kalau kita tak berhenti. So automatik dia akan bunyi ha kat sini. So bunyi dia macam mana? Al-ghashiyah. Al-ghashiyah. Ya, itulah bunyi ha. Tapi apa yang berlaku? Kita baca al-ghashiyah. Al-ghashiyah. Tengok ha tu tak bunyi sebiji pun.
Dia dah bunyi separuh ke suku macam tu dan bunyi dia keras. Angin pun tak lepas. Al-Ghashiyah. Macam tu. So itu bukan huruf ha. So selama hari ni kalau kita baca Al-Ghashiyah, itu bukan ha. Contoh kalau ini pula. Yang selalu kita baca, karih tumuna, karih. Belum apa-apa ni. Karih tumuna. Ha tu bunyi macam tu je. Sedangkan karih tumuna. Dan huruf sebelum dia kata mesti maintain satu harakat, jangan baca melirik. Kalau baca melirik, ruang dia akan jadi panjang pula. Karih tumuna. Kan ada bunyi pada huruf mat pula kat situ. Karih. Salah. Dia satu harakat. Karih. Bila perempuan tengah tengok sekarang ni, perempuan kena praktis. Jangan tengok saja sebab benda ni melibatkan suara. Perempuan kena keluarkan suara. So, bila baca Quran, itulah bunyi ha. Kalau kita karih itu bukan ha. Maknanya selama hari ni kita baca Quran, semua ha tu salah lah. Adakah macam tu? So kalau betul kita baca selama hari ni, angin tak lepas lah. Angin tu macam kita dah sekat tau. Cuba kita ulang lagi sekali bunyi dia. Kalau kita sekat, apa akan berlaku? Karih tumuna. Karih tu. Kan kita baca jenis cepat je. Karih. Ha tu angin nak keluar dah sangkut. Karih. Harakat dah kurang. Bunyi pun keras. So mana angin dia? Mana sifat hams kat dia? So kita dah apa kata memandai-mandai menghilangkan sifat sifat hams kat dia. Salah lah. Sebab ada sifat hams, ada angin. Karih tumuna, cuma angin dia tu angin macam kita macam penat tu. Macam kita dah jogging kita penat. Itu ha sebab dia kan daripada level bawah. Sebab tu kena bezakan ha simpul ni dengan ha pedas. Angin dia beza. Angin tu tak keluar tapi ketebalan nipis ke. Kalau ikutkan ketebalan, dari segi bunyi tu ha ni nampak bunyi tebal, tapi dua-duanya pun huruf istifal rendah aja, dia bukan huruf istilak. Dia huruf istifal, cuma jenis angin tu. Sebab tu perempuan kena betul-betul dengar. So, bila baca Quran setiap ha sukun dia akan bunyi macam tu. Macam ni. Al-Ghashiyah. Ya. Itulah bunyi ha. Kalau Al-Ghashiyah, kan kita berhenti dengan cepat, kita terus potong harakat dia harakat jadi pendek. Kita terus potong, bunyi dia keras, salah lah. Itu bukan ha. Tak tahulah huruf apa wujud pula. Sebab dalam Quran 29 huruf hijaiyah tu je. Bunyi dia macam tu. Kalau lain benda tu bukan huruf hijaiyah lah. Ini huruf yang kita reka sendiri dan kita pun tak ada inisiatif nak belajar, nak dapatkan bunyi yang betul. Sebab manusia ni, dia nak belajar tapi dia tak nak buat perubahan. Dia nak belajar, semua kelas dia nak masuk. Orang Belah Masuk ini semua nak masuk. Tapi bila nak suruh belajar, nak suruh sebut, tak nak lah, nasi tak tahulah, lidah saya keras lah. Itu je nak cakap. Lepas tu sampai bila nak baiki? Semesti kena buat perubahan. Okay? Sebab tu kita highlightkan. Sebab masih lagi duk tahan udara tu. Biarkan dia keluar. Macam ha pedas ni. Ini kalau kita selalu baca yang salah tu, ihsanan. Kan ha tu bunyi pendek je. Ihsanan. Tak sampai pun. Orang kena dengar balik. Kalau orang yang biasa dengar macam, betul lah tu. Ihsan betul dia cakap ha. Tapi itu bukan bunyi huruf ha. Itu bukan ha pedas tu. Ihsanan. Angin keluar. Ihsanan. Mana angin tu? Sama ada angin tu terlampau pendek ataupun tak ada angin pun. Ihsanan. Salah. Kalau macam nahnu lahu. Itu bunyi angin. Lepaskan. Tapi kalau kita jenis baca tahan-tahan, nahnu lahu. Dengar tak ada nah-nah tu? Nahnu lahu. Kenapa dia nah-nah tu? Sebab angin nak keluar, kita tahan. Cepat sangat, tak sampai harakat dia. Nahnu lahu. Kan nah bunyi dia. So salah, tak ada huruf bunyi dia nah. Tak ada. So ha mesti nah. Lepas tu akan tanya, lepas tu kita kena baca slow lah. Yelah, siapa suruh baca laju? Tak ada siapa suruh baca laju. Quran ni kalau kita dah mahir betul ha angin lepas, bolehlah kita speed sikit. Tapi Quran tak ada pula suruh baca dengan laju. Baca dengan sempurnakan harakat dia, sempurnakan sifat yang ada pada dia. Itulah baca Quran. Itu kata fasih. Nahnu lahu. Tak fasih. Dan tak ada pun ha bunyi macam tu. Okey? So ingat ha simpul ni bunyi dia macam angin yang penat. Okey? Dan kalau ha pedas tu angin dia lepas. Dan dia pun nipis je. Ringan je. Nahnu lahu ihsanan. Kita pun macam pun puas angin tu dah lepas.
settlekan angin dia, barulah pergi huruf sebelah. Baru satu-satu, barulah dia dapat hak dia. Sekarang kita tak bagi hak dia. Kita mengentam je laju. Okay, satu lagi huruf kha. Huruf kha, huruf tha. Ni satu page boleh buat 2 huruf lah. Okay. Huruf kha dengan huruf tha. Nak sebut pun tha. Jangan huruf kha dan huruf sa. Itu huruf sin. Maknanya kita sendiri pun nak sebut huruf tu, kalau kita nak cerita ke orang pun, betul-betul lah makhrajnya tha. Ni huruf kha, ni huruf sa. Itu bukan sa, itu sin. Okay, itu salah. So daripada situlah kita kena betul-betul bila kita dah selalu sebut dia, lama kita dah mahir, dah lekat dah bunyi tu. Okay, kalau kha pula, dia pun ada angin. So kalau macam ni kha mati. Muhlisuna, muhlisuna, muh. Lepaskan angin dulu. Muhlisuna. Kalau kita macam cepat, muhlisuna. Bunyi macam kahak tu pun tak ada. Muhlisuna. Bila macam tu, muhlisu, dia akan jadi huruf apa? Dia macam huruf ha simpul. Muhlisuna. Ha simpul yang salah, bukan ha simpul yang betul. Muhlisuna. Kan nampak macam seakan sama je. Mana boleh? Kha lain. Ha lain. Ha lain. Semua lain. So bila semua tu lain-lain, takkan kita baca sama. Tak boleh. So macam ni. Perempuan kena praktis. Muhlisuna. Muhlisuna. Muh. Kalau tak ada bunyi itu bukan kha. Itu huruf ha dah jadi. Muhlisuna akan jadi ha simpul ataupun ha pedas ke, jadi macam tu lah. Kalau macam ni, yakhsha, yakhsha, yakhsha. Kalau kita baca cepat dah kita potong, yakhsha, yakhsha. Dan yakhsha, ada yang jadi kha tu dia ghain pula. Kha ni level mana? Dia dengan ghain kan sama level tapi sifat lain. Yakhsha, yakhsha. Tapi ya kontrol lah, jangan ya dia ya pula. Yakhsha, sebab kha ni huruf istilah, huruf tinggi. Kita punya kontrol, nak kontrolkan kha, kita pula dia ya pula dah terikut. Yakhsha. Sebab ada je baca macam tu. Salah lah, mesti salah. Ya tu tak ya. Yakhsha. Sebab tu satu huruf satu kena sebiji keluar. Barulah itu fasih. Orang dengar pun sedap dia bunyi. Dan saya nak ucap tahniah lah. Terutama pada kelas lelaki yang grup 3 tu. Sebab grup 3 ni majoriti orang baru. Tapi bila alhamdulillah saya tengok ada dia orang ni pun memang ada masuk dalam BK, sebab saya tengok attendance orang. Jangan ingat saya macam Kak Chun bagi attendance tu macam tu je. Saya tengok siapa yang dia lelaki dan dia dah hadir tak kelas. Sebab kita tengok dari cara dia baca. Sebagai highlight bukan apa untuk semua grup-grup lain semua okey, tapi grup lain semua orang dah lama dan dia pun memang bukanlah semua tu perfect. Semua kita kan semua tengah belajar. Cuma orang yang grup ketiga ni dia grup yang baru, bulan yang baru. Dan dia orang pun banyakkan zero. Oleh kerana dia zero, dia senang nak terima. Kita ajar dia terus dapat yang baru. Kalau orang yang lama-lama kadang kita tegur dia macam tu jugalah, dia macam tak boleh nak terima. Sama dia nak ada ego yang macam tak nak terima, ataupun macam dia dah dengar tapi macam tu je lah, dia kurang, dia tak nak berubah apa pun. Tapi saya highlightkan grup ketiga, semua grup bagus, semua ada peningkatan sebab dah masuk bengkel, dah dengar apa semua buat perubahan. Cuma grup 3 ni sebab dia orang ni banyaknya ramainya zero. So, bila dia zero, dia baca, dia ikut apa yang kita ajar kat dalam bengkel, alhamdulillah sebutan dia orang tu makin lama makin baik. Setiap minggu ada perubahan dari sifat urut, dia lepaskan angin, dia tak melantur-melantur, dia akan buat macam tu. So bila kita hajar tu dia ikut, bacaan dia bagus lah. So kita pun tak adalah tegur dia terlampau banyak. Sebab dia dah tahu dah apa dia nak kena buat. Dia dah register dah bunyi tu. Okay? Sebab tu bila kita baca Quran, dari segi sebutan tu yang penting. Belajar teori-teori ni nak support kita saja. Okay? So macam kha tadi tu, yakhsha, bunyi lepas angin, kalau kha kan ada sifat dekat area sini, dia ada macam bunyi kahak tu kan, bunyi macam tu. So kenalah bunyikan dia. Tapi angin pun ada bunyi angin tu, kalau yakhsha, tak ada. Okay? Kita tengok huruf sa, hujung lidah kena kat gigi kapak tu, kat luar tu, sa. Okay, apa yang berlaku huruf sa? Dia pun ada angin. Isbatan, tapi bukanlah dia punya angin tu melampau-lampau, tapi dia ada angin. Isbatan, fahadis. Dekat sini selalu fahadis. Jadi huruf sin. Kenapa jadi huruf sin? Sebab apa dia tak keluarkan lidah kat makhraj dia?
Makhraj sin dekat mana? Sin dekat bawah. Sa dekat luar kat sini lain. Sa dengan sin lain semua. Sa belah atas, sin belah bawah. Tempat lain. Tapi kita semua fahadis. Fahadis dengan confidentnya. Fahadis. Yang satu kita nak bacakan cepat, kita nak berhenti cepat, kita nak balum lagi habis lah. Fahadis. Sebab apa? Sin kan senang sebut. Huruf S. Fahadis. Tapi kalau nak sa, fahadis. Nak letak pula lidah dekat ujung, kan kena letak lembut. Kan itu agak susah. Tapi kalau kita dah biasa buat, kita akan mahir lah. So benda ni semua kita kena praktis je. Kena selalu buat. Lama-lama dia akan lekat. Kalau kita tak buat, dia jadi susah bukan apa? Sebab kita dah berpuluh tahun. Dah berpuluh tahun benda yang silap tu kita tak repair. Sekarang ni Allah bagi rezeki, boleh kita repair. Allah bagi kita nyawa lagi untuk repair apa yang patut. Sebab Allah hidupkan kita ni bukan kesaja je. Ada sebab. Mungkin Allah panjangkan umur kita ni boleh belajar, repair balik apa yang tak kena tu, repair. Macam ni. Isbatan. Kalau baca cepat, isbatan. Isbatan. Dia dah tukar jadi huruf sin, dah tentu salah huruf sin. Dah tukar huruf lain ni, huruf sa bukan huruf sin. Dah tukar huruf, harakat pun tak cukup, angin pun tak lepas, isbatan. Ataupun dia akan jadi isbatan. Isbatan. Ada sesa tu. Mungkin kalau perempuan rasa, ada ke orang baca macam tu? Adalah sebab bila kita lelaki, sebab saya dengar beratus ramai orang. Satu lebih orang punya bacaan. Jadi kalau adalah bunyi benda macam tu, kalau perempuan dengar takat seorang dua, mungkin orang yang perempuan dengar tu tak ada buat kesalahan tu, tak adalah. Tapi saya dengar ramai orang, so ada je benda-benda tu. Sebab tu kita highlight. So bila kita highlight, jangan buatlah benda tu. Sebab benda tu salah, dia takkan bunyi tu. Isbatan, bukan. Isbatan. Fahadith. Letak tempat makhraj, baru dia betul keluar. Kita salah parking, memang salah lah bunyi dia. Sebab bukan rumah dia. Dia masuk rumah orang, buat apa? Okay, so ni kita huruf sin, huruf sod. Dia ni pun ada angin, kita dah tahu dia ada sebab apa? Sofir, sod ada sofir, sin pun ada angin hamas. So apa yang akan berlaku? Cara kita sebut tu. Lepas angin, selalu duk cakap lepas angin. Jangan tahan. Tapi kita duk sayang sangat tak nak lepaskan angin tu. Sebab kita risau bila angin terlepas, nafas kita pun dah habis, tak boleh nak sebut huruf sebelah. Tak ada. Sifat huruf, kita lepas angin, dia tak ada kena-mengena dengan mat. Dia tak ambil kita punya nafas tu. Dia sebab angin yang lepas. Bil husna, hus. Itu bunyi sin. Angin yang keluar. Angin dia laju. Hus. Tapi kita bil husna. Angin nak keluar dah sangkut. Dia nak pergi sini. Kita pun dia laju, kita stop dia. Terus stop, melantun. Husna, bil husna. Kita rasa macam betul lah. Padahal salah tu. Bil husna, salah. Bil husna. Itu angin lepas, angin yang panjang, angin dia panjang. Hus. Kalau kita baca bil husna pun tak betul juga sebab apa dah pergi potong, dah tak cukup lah harakat dia. Tak complete, bunyi sin tu tak complete. Jadi separuh pula bunyi dia ataupun suku. Husna, bil husna. Sedangkan bil husna. Kalau perempuan sendiri buat, perempuan rasa sedap tu. Bil husna, na. Kalau macam ni, wastaftahu, hu, ha, hu, wastaftahu. Ini semua huruf angin. Sin ada angin, fa ada angin, ha pun ada angin. Wastaftahu. Tapi adakah kita baca macam tu? Adakah kita baca wastaftahu? Kita baca macam tu ke? Kalau betul kita baca macam tu, tolong repair. Bagi masa wastaftahu. Barulah betul tempat dia. Kita baca pun, kita ni sebenarnya isu dia, kita suka baca cepat lah, kita konon-konon nak kejam muka surat tau. Itu salah satu lagi perangai orang yang bertalaki ni, dia rasa hari ni dia nak baca, dia pula nak tetap diri dia nak baca berapa muka surat. Kalau kita baca salah, kita takkan bagi dah tunggu surat pun setengah ke apa. Baca biar betul. Jangan tak perlu kejam muka surat nak apa, nak khatam cepat. Kalau nak khatam cepat tak payahlah talaki, bacalah sendiri. Nak bertalaki, kita nak dapatkan bunyi yang betul. Bila kita dah bertalaki sekali, dah dapat bunyi, so bila kita baca sendiri, kita akan maintain bunyi tu. Sebenarnya kita dah dapat pengesahan. Sebenarnya saya baca ni, betul lah sama ni. Kalau kita tak bertalaki, kita macam nak dapat pengesahan. Betul ke baca? Salah ke? Sebab tu mesti kita kena sebut. Bila kita dah diajar untuk sebutkan lepas angin, so kita kena aware. Kat sini aku selalu baca pendek. So kena panjangkan. Sebenarnya kita dah dapat idea tu, bukanlah tak dapat langsung. Cuma kita kena repair sikit. Sebab tu nama pun bengkel. Bengkel kan nak repair.
Tak adanya orang pandai-pandai masuk-masuk sekali tu pandai, tak ada. Kita ni belajar berperingkat dalam ni semua ramai orang dah bertahun-tahun dah. Bukannya baru masuk sekali dia betul pandai. Tak ada, semua kena praktis, okey. So kita meluk sot pun sama. Dia pun ada angin. Cuma sot dia ada sifat isti'la, dia tinggi. Pangkal lidah naik, tengah lidah kita melengkung supaya udara tu berkumpul. Itu kita orang kata tips. Kenapa macam mana huruf tu jadi nak jadikan dia tebal, nak jadikan dia tu nipis. Dia sin dengan sod seakan dia. Cuma beza ni sin ni dia nipis, dia rendah istifal. Sod ni isti'la, dia huruf yang tinggi. So nak buat tinggi tu macam mana? Bila kita kata naik pangkal lidah, ada orang tak reti pula naik pangkal lidah macam mana nak naik pangkal lidah. Okey, cuba lengkungkan lidah. Bila kita ni tengah lidah tu, lidah kalau kita melengkungkan, yang ini akan naik, belakang tu akan naik, pangkal tu akan naik. Orang cuba praktis. Lengkungkan lidah. Bi'asha, dia bukan huruf bibir, so dia berlaku di dalam mulut je. Jangan bi'asha, kita dah ajar itu, huruf isti'la jangan muncung, dia tak kena muncung. Berlaku di dalam saja. Bi'asha, tu lidah tu melengkung. Bila melengkung, udara kan berkumpul, itu jadi tebal tu. Bi'ashab. Kalau sin, contohlah kat sini kita tukar pada sin. Bi'ashab. Itu memang senang-senang nak sebut sin. Sebab sin tu huruf S senang. Sebab lidah kita memang huruf sin, senang sebut. Bi'ashab. Sebab tu bila berlaku kesalahan tertukar huruf, salah. Sebab sod dia tinggi. Bi'ashab. Angin. Lepaskan angin tu. Kalau kita potong, kita nak keluar, kita pergi tutup. Kan punya asa. Sebab apa dia dah melantun? Bunyi asa tu. Kalau orang yang mahir, dia dengar orang tu bunyi ada sesa dalam belakang. Tapi kalau orang tak belajar, biasa je lah. Betul lah tu. Sebab apa? Pada dia betul lah sod bunyi macam tu. Sedangkan kalau orang yang mahir, dia salah tu. Bi'ashab, mana bunyi sesa. Bi'ashab. Nak elakkan daripada kita tak melantun, lepaskan angin tu. Lepas angin. Bila dah lepas automatik tak melantun lah. Dia dah keluar habis dah. Bi'ashab. Macam ni. Sayasla. Kita punya mulut tu bukan sayas. Itu muncung. Ini sebab sifat angin yang keluar tu. Sayasla. So kan ada angin. Kalau kita baca pendek, sayasla. Tu dia dah potong. Sayasla. Kalau tak melantun pun dia akan bunyi sayasla. Dah jadi syiddah pula. Kan syiddah kan bunyi yang potong terus tak ada bunyi. Kalau huruf huruf hamzah. Huruf hamzah, ya'lamuna, tu'minuna, mu'mini, itu hamzah ada sifat syiddah. Tapi masalahnya kita yang hamzah dengan syiddah tu tak nak pula baca cara syiddah, putus bunyi. Yang tak ada pula pergi putus. Kan kita dah tunggal langgang kat situ. Maknanya kita tak kenal dia lagi. Kita tak kenal siapa sod, tak kenal siapa sin, siapa hamzah, kita tak kenal dia lagi. Bila tak kenal macam mana nak cinta, macam mana nak kenal, macam mana kita nak faham dia. So huruf-huruf ni pun macam manusia lah. Kita kena kenal dia baru kita baca dengan betul. So isu sekarang ni pasal angin. Lepaskan angin. So tak payah pening kepala. Lepas ni siapa yang baca pendek sangat tu, lepaskan bagi habis dulu. Sayasla. Sifat sofir. Kalau kita tak, nanti mana pergi sifat tu? Kan dah hilang. Tak boleh. Satu lagi huruf shin. Shin pun dah tahu dah apa sifat yang ada kat dia. Dia ada sifat special effect dia tu. Ada sifat tafashi. Bagi soalan semua boleh jawab. Sebab apa? Biasa. Dah famous sangat lah. Huruf shin ada tafashi. Tapi bila baca, betul ke keluar tafashi tu? Bila kita baca, kenapa ramai tak keluar pun tafashi tu? Tahu jawapan. ABC ke, subjektif ke, bagilah persoalan pun. Cepat kalau huruf shin, tafashi. Kokolah semua, hebat. Tapi bila baca, kenapa tak keluar tafashi? Mana tafashi tu? Kenapa simpan dia? Gunalah kalau kita dah tahu. Contoh huruf shin. Sorry memang kita kena pagi-pagi memang kena bebel sebab benda ni kalau tak buat cara kata bukan cara kasar. Maknanya kita tegaskan. Kalau tak dia macam itulah baca.
Baca contoh kan, yang baca yang biasa tu. Wal musyrikin, wal musyrikin. Kau baca macam orang malas tu. Wal musyrikin, shin tak keluar angin. Wal musyrikin. Mana tafashi? Kalau kita tanya huruf apa? Huruf shin. Apa sifat dia? Sifat tafashi. Apa tu kenapa baca tak ada tafashi pun? Wal musyrikin. Wal musyrikin. Dah bunyi lam macam malas. Sebutan tu macam orang malas. Wal musyrikin. Tak ada semangat punya sebutan. Kalau macam ni pun. Ashtata. Ashtata. Tengok. Semua kesan negatif tu ada. Dah lah harakat jadi pendek. Lepas tu kalau kita cepat sangat pun dia boleh melantun. Ashtata. Ashtata. Asya. Ada asya. Mana ada asya-asya sini? Dia kata lepas angin. Sifat tafashi. Cuma beza angin tu berhamburan. Pak pecah macam tu. Kalau tadi sofir, angin dia satu hala. As. Kita boleh beza. Kalau sod, angin tu satu hala. As. As. Tapi kalau huruf shin, ash. Ash. Dia pergi semua. Apa kata, dia kembang ke sini kalau kita spray air tu, kan dia kembang macam tu. Macam tu. Ash. So kita kalau macam ni susah macam fikir macam mana. Bayangkan macam tu lah. Kalau spray air tu, kembang macam tu lah angin tu. Wal musyrikin itu bukan muncung itu untuk angin yang keluar, bukan wal musyrikin overnya itu bukan sebab shin bukan huruf bibir, tak perlulah muncung. Yang tadi kita muncung tu dia ke depan sikit sebab angin tu yang kuat, tekanan tu kuat. Wal musyrikin ashtata kita buat ashtata salah, itu bukan huruf shin. Kalau ashtata pun bukan huruf shin. Huruf shin apa? Ashtata. Angin tu lepas. Angin tu kuat. Okey. Sekarang kita tengok. Banyak perempuan bila tengok benda lah ni, cara sebut minggu ni, so kena buat angin tu. Mana yang baca angin tu pendek tu, kena panjangkan. Jangan pendek sebab dia salah. Bukan, itu bukan huruf dia. Bukan identiti dia. Sekarang kita tengok huruf fa. Okay, ini kalimah tu. Macam ni, fa sukun kullu naf. Kat sini pun fa ni ayat ni pun memang famous lah buat salah. Nafa. Kullu nafasin. Kullu naf. Naf. Angin tu ringan. Tapi kita rasa angin tu ringan tapi dia laju. Kullu naf. Cuba buat sini. Naf. Kita punya gigi kapak tu letak lembut dekat bibir bawah. Naf. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu naf. Tapi apa yang berlaku? Kullu nafsin. Dah dia pergi nap perginya. Tutup mulut pula terus. Nap. Kullu nafsin. Dia jadi huruf P pula. Fa ni macam huruf F. Kita sebut F ni pun fa. Finland. Fondant kan? Ada angin yang keluar macam huruf F tu. Sekarang fa pun macam tu lah juga, dia ada angin yang keluar. Tapi kita baca nak jadi huruf P. Bila huruf P kan tutup betul. Contoh papa betul, cerita Piramli tu. Kita apa? Papaya, jadi fafaya. Jadi papaya kan pa dengan fa tu lain. Sebab tu bila fa ni huruf fa, angin tu lepas. Naf. Kullu napasin. Jadi napa. Sebab apa? Angin yang laju kita pergi tahan. Dia akan dia melantun. Napa. Ataupun kalau dia tak tahan melantun pun dia akan potong harakat. Naf. Kullu naf. Tak habis. Angin tak keluar. Tak cukup dia angin. Dah pergi potong. So kat situlah berlaku kesilapan. So fa tak bunyi macam tu. Fa kena angin yang lepas. Angin yang lepas panjang. Ini kita lebihkan huruf fa sebab fa ni sadu sangat. Dia tak laki huruf fa ni dah sadu problem juga. So lepas ni jangan buat kesalahan yang sama. Kadang kita buat salah tu kadang kita tak faham. Kita pun tak pernah check. Kita pun macam mana, tak ada siapa tunjuk cara macam mana kan. So tak apalah. So lepas ni bila kita dah belajar ni so kita kena buat. Okey, kena ada perubahan. Nampaklah peningkatan. Okey. Mim manif taro nif. Mimman iftara. Jangan baca mimman iftara. Manip. Dengar manip. Jadi huruf P yang udara dah mulut dah tertutup terus. Mimman
mim manip taro. Itu dia jadi tutup betul. Ataupun mim manip taro. Manip nipe. Manip taro. Salah. Itu bukan huruf fa. Itu huruf P. Ya, dalam huruf hijaiyah tak ada huruf P. Dia ada huruf fa. Okay. So dengarkan bunyi. Ayyaftinuk. 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 Ayyaptinuk. Yapa. Salah lah. Bunyi pun pelik. Kita dengar apa benda dia baca ni. Ayyaptinuk. Bunyi macam soalan macam orang zaman-zaman dulu yang macam orang kampung baca. Bukan nak kata nak orang kampung ke apa. Tapi itu salah dia. Kesilapan tak boleh. Sebab huruf hijaiyah ni. Kita dah kata logat percakapan harian tak boleh masuk dalam Quran. Quran dia tak boleh nak kongsi dengan apa-apa dialek orang kampung ke, orang ulu ke, orang mana pun tak boleh. Kamu bangsa apa pun, Quran ada bahasa sendiri. Kita dah belajar dah itu. Apa-apa huruf pun logat tak boleh masuk dalam Quran. Quran dia special. Kita yang kena belajar. Bukan Quran tu nak kena ikut bahasa kita. Kita tu kena ikut Quran tu. Macam mana bunyi dia. Sofa lepas angin. Ni kena dengung Mak Luna dengung paling sempurna. Ayyaftinuk. Ayyaftinuk. Sebab itulah kita tak boleh baca cepat. Ayyaftinuk. Yapa. Ataupun ayyaftinuk. Salah. Semua salah. Mesti lepaskan angin. Lagi sampel. La yuflihun. La yuflihun. La yuflihun. Salah. La jadi tebal. Ha pun dah jadi ha simpul. La yuflihun. La yuflihun. Kau bunyi apa benda dia bunyi tu? Bunyi kasar, keras. Dan memang salah lah. Okay. La yuflihun. La yuflihun. Ada orang tanya kenapa boleh baca lembut? Bukan masalah boleh baca lembut. Kalau kita baca keras sebab salah makhraj dengan sifat dia. Kita betul bagi memang dia akan jadi lembut. Sebab memang itu sifat Quran. Quran kan lunak, menenangkan. Tapi kita baca tu ya Allah macam tension. Yaftarun. Yaftarun. Yapetarun. Itu memang apa kata famous lah. Yapetarun. Yapa. Yapetarun. Ataupun yaptarun. Terus potong jadi syiddah pula. Setiap benda huruf kalau kita salah sebut dia akan jadi lain, sifat lain. Kalau yap jadi syiddah. Kalau yapa jadi kokolah. Betul ke? Salah lah sebab tu kan sifat dia. So sekarang ni apa kita kena buat kalau selama hari ni kita bacalah macam tu yapa ke, yap ke, benda tu semua yang benda yang kita belajar hari ni kalau benda selama hari ni kita buat macam tu kena tukar. Sebab tajuk dia kata lepaskan angin. Jangan kedekut. Kenapa nak kedekut nak lepaskan angin? Macam risau je, tertahan-tahan. Janganlah macam tahan. Bila Tuhan suruh lepas, lepaslah. Bila kita suruh tahan. Tapi bila dia tahan, pergi lepas. Lepas kalau kita dia dah terbalik dah. So tak boleh macam tu. Okay, so cara sebut minggu ni kita highlightkan lepas angin, jangan tahan. Lepas ni bila baca Quran sendiri ke, tak laki ke dengan siapa pun, ini dia sebab dia kena lepaskan angin. Barulah kita sendiri yang boleh rasa. Oh, lunaknya, sedapnya, barulah betul. Kita sendiri, pentingnya kita sendiri tu baca. Kita rasa macam, oh inilah Quran. Sebab Quran ni dia mukjizat. Kita boleh tahu dia kita baca tu macam susah ke, ringan ke, sedap ke, kita sendiri boleh rasa. Kalau perempuan nak tahu, kalau contohlah perempuan rasa betul ke macam tu, pergi interview orang yang kalau mana perempuan kenal kawan-kawan yang grup lelaki yang 3 tu, bulan 3 yang ni zero, yang sekarang dia dah boleh baca, cuba tanya dia orang sendiri. Apa beza sebelum ni dengan yang sebelum ni dengan sekarang lah. Mungkin dia orang tu ada je boleh baca. Tapi bila dah belajar, bunyi dia sangat lain. Sebab apa semak talaki sebelum belajar dengan dah belajar, ni sekarang tengah belajar kan, nampak sangat beza. Sebab apa? Dia orang ambil inisiatif untuk buat perubahan. Kalau belajar tak ambil inisiatif pun nak berubah tak ada lah, sama lah juga. Okay. So itulah cerita minggu ni tentang cara sebut minggu ni. Okay. Sekarang kita pergi pada kita punya subjek lah, kita punya syllabus. Idgham. Memahami kaedah idgham. Minggu lepas kita dah sebut, kita dah sentuh. Jadi kita just berutu macam tu je lah. Sebab perempuan mana tak datang tu, sampai 46 orang tak hadir tu, saya tak tahu sama ada perempuan hadir tapi tak isi borang ke, hadir tapi saja macam tak nak, itu tak tahulah. Tapi yang penting kalau kita dah belajar, cuba apply. Cuba apply. Dan saya pun sambil lalu je lah. Kita akan sambung pada yang seterusnya. Tapi sebelum tu, sikit lah. Okay. Idgham, kan kita kata, tak sedap lagi start di tengah kan. Okey. Kita sambil lalu. Okey. Dia kata pertemuan
Ni kita baca kalimah ni ada dua bila berlaku kita baca Quran kan ada banyak-banyak kalimah. So setiap kalimah yang bertemu tu mesti ada berlaku hukum kat situ. Sama ada dia berlaku secara idgham memasukkan ataupun berlaku secara izhar jelas. Maksudnya tak masuk apa-apa lah. Satu memang kena masuk, satu tu tak payah masuk. Itu maksud dia. Okay, kalau idgham pun dia ada idgham mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Okay, kalau kata izhar berjelas tu mutabaidan. Itu satu bab lain lah. Ini dia punya pembahagian. Ini kita yang minggu lepas kita sambil lalu je, 1 minit je. Okay. Setiap hukum bila kita baca Quran kita mesti tahu apa itu hal, apa itu hukum. Hal ni bukanlah maksud untuk kategori idgham mutaqaribain ni je. Maksudnya seluruh Quran tu bila kita baca Quran kan kita akan jumpa banyak kalimah. Ada masa kita idgham al-ghunnah, kejap kan kita jumpa ifaq, kejap kan kita jumpa iklab. Kan banyak benda itu menunjukkan hukum. Itu menunjukkan bila kalimah dengan kalimah jumpa itu hal. Kita kata apa hal, apa berlaku tu. Sama dia berlaku pertemuan tu huruf yang berdekatan ke, huruf tu jauh ke, huruf tu sama jenis ke, huruf tu sama sifat ke, itu hal dia lah apa hal. Lepas tu bila kita dah tahu apa hal tu, apa nak buat? Nak buat tu nama dia hukum. So adakah kita nak masuk dengan sempurna ke, tak payah sempurna ke, ataupun tak payah baca, tak payah masuk ke, kita tukarkan saja ke, kita sembunyikan dia ke, kan macam nun mati dan tanwin kan kita belajar bab tu. Ifaq, iklab semua tu, itu hal, itu hukum lah tu. Kita dah tahu dah contoh, nun mati jumpa huruf ba. Itu hal, apa hal? Hal dia nun mati jumpa ba, itu hal dia. So apa nak buat dengan nun mati jumpa ba tu? So apa hukum nun mati jumpa ba? Adalah iklab. Itu maksud dia hukum. Itulah ceritanya. Sebab tu bila kita baca Quran kita kena tahulah apa hal, apa tu hukum. Kalau kita tak tahu macam mana kita nak settlekan masalah tu? Dia bukan masalah, maknanya macam mana kita nak baca? Dia nak dengung ke? Tak payah dengung ke? Panjang ke? Tak payah panjang ke? Macam tu maksud dia. Okay? So yang mutamathilan kita dah belajar. Dia adalah dua huruf yang sama. Mutaqaribain yang berhampiran. Mutajanisan yang sama jenis. Yang ikut dia punya kata yang tengah ni lah. Qarib, jenis, mislain tu kan. Mutamathilan yang sama. Untuk kita nak hafal je lah. Senang kita nak ingat. Okay, mutamathilan dua huruf yang sama. Maksud dia sama apa? Makhraj sama. Sifat pun sama. Contoh kat sini ha jumpa dengan ha. Ini pertemuan dalam satu kalimah. Yang kita tu ada pertemuan dalam dua kalimah. Kan dia suka bertemu-temu, huruf-huruf ni kan bertemu. Okey. So ni ha jumpa ha, siapa nak buat? Inilah ha dengan ha ni adalah hal dia apa hal? Ha jumpa dengan ha. Kenapa dia boleh jadi hal? Sebab apa? Huruf ha ni dia kosong. Bila benda yang kosong, apa kita nak buat? Kita nak fikir nak buat macam mana kalau hal-hal yang macam ni dia kosong. Nak kata sabdu tak ada, sukun tak ada. Kalau ada, kan senang kita baca je. Yuwaji, kena jim ada bawah. Ni ada sabdu, orang masuk kat jim. Yuwaji. Sebab dia dah ada baris yang buat. Tapi kalau dah ada kosong, kita pun fikir nak buat macam mana ni. Apa hal? Itu kata apa hal tu. So bila dah dua-dua ni sama, kan huruf sama ni huruf ha. Ni pun huruf ha. Ni ha kalau duduk tengah disimpul macam ni. Kalau di ujung macam ni. Ni ha lah ni dua-dua. Tapi bila dah jadi macam ni, apa nak buat? So, bila benda dia dah, kan dia dah kosong, dia tak ada apa-apa. So, dia masukkan je lah kat kawan di sebelah tu. Sebab kan dia sama. Mutamasil lain sama. So, bila sama, masuk je. So, dia akan bunyi sekali je. Yuwajjihu. Tak adalah bunyi dua kali. Yuwajjihu. Kan bunyi macam dia tersangkut. So, tak boleh. Quran tak dia tak sangkut-sangkut. Masuk dengan lancar, lembut aja. Yuwajjihu. Ha tadi kan ada angin. Yuwajjihu. Ni huruf kaf. Kaf jumpa dengan kaf kan sama. Ni huruf kaf ni pun kaf. Tapi apa hal? Kenapa boleh jadi isu kat sini? Sebab apa? Kaf ni kosong. Bila dia kosong kita nak buat apa dengan dia ni? Dia kosong. Ini boleh senang je. Ya beri depan, dal ni mati, ra beri bawah, yudari. Kan boleh bunyi yudari. Tapi ni bila dia kosong ni macam mana ni? Itulah kita apa hal. So hal dia bila dia huruf yang sama, masukkan aja. Sebab dia dah sama. So bila sama dia bunyi sekali je lah. Yudarikum. Ni qalah. Melantung qalah dulu. Yudarikum. Rikum bunyi sekali je. Kita nak baca yudarikukum. Kan rikukum kan bunyi dua kali. Kenapa bunyi dua kali? Kita akan baca rik untuk mati, kum pula. Tapi kalau kita baca macam tu salah juga. Sebab apa? Salah kaedah sebab ni kan ada sabdu. So apa motif kalau sini kita baca dengan sukun, tu sabdu ni nak buat macam mana pula? So tak boleh, kita nak pusing-pusing macam mana pun tak boleh. Sebab tu nama dia Quran. Okey, dia ada kaedah. Okey, so bila huruf sama masuk aja. Okey. Sebab apa dia kata? Sebab susah nak sebut asing-asing. Ini kita dah terang dah minggu lepas.
Kalau yang tak clear tu nanti tengoklah balik video yang lepas. Lepas tu kalau huruf yang sama pun tak payah masuk, kecuali kalau dia walaupun dia sama, tapi kalau dia dah ada baris tak boleh masuk. Sebab dia ada baris. Yang lamu ma. So kan ada bunyi. So tak ada masalah. Kalau macam huruf ni huruf dia huruf mat. Ya ni huruf mat. Mat asli kepada huruf fa. Fa baris bawah, kawan dia ya. So kita akan baca dia 2 harakat. Bila baca 2 harakat tak boleh masuk lah. Ini dah settle dia. Fi yaumin. Fi yaumin. Fi. Apa huruf mat. So tak boleh. Kalau kita nak masuk macam mana nak masuk? Kalau kita masuk fi yaumin, dah tak cukup 2 harakat pula fi. So tak boleh, tak boleh pun. So settlekan dia fi macam biasa. Walaupun dia huruf sama, ya dengan ya, tapi kaedah dia lain. Ni dia mat asli, settlekan mat asli dia. Ini pun ya, yau. Dia pun tak ada sabdu, apa nak masuk pun. Tak ada guna-guna. Okey? Sama juga macam ni. Isbiru wasabiru. Ni huruf baris depan, huruf kawan dia waw, mat asli, kena baca 2 harakat. So walaupun waw dengan waw kan sama. Tak bolehlah masuk kaedah macam tadi tu. Sebab tadi tu walaupun dia memang waw yang kosong, tapi kat sini tak ada sabdu. Buat apa nak masuk? Tak payah. Asing-asing je. Isbiru wasabiru. Bunyi dia macam biasa je lah. Ingat walaupun huruf sama, tapi kaedah ni lain. Ini adalah mat asli. Ini adalah huruf yang sama, tapi dia ada set-set ada baris. So tak ada kena-mena lah. Kita baca macam biasa. Sebab tu kita perhatian. Jangan gabung. Sebab dia lain. Walaupun huruf sama. Jangan ingat bayang huruf sama semua nak masuk. Tak boleh. Okay. Okay, ni info tambahan. Ni kita ada soalan pada sahabat kita minggu lepas. So kita highlightkan dalam kelas hari ni lah. Okay, dekat sini. Contoh surah Al-Baqarah ayat 137. Kita pun boleh tengoklah Quran. Ataupun Puan mesti dah surah Al-Baqarah dah tentulah dah baca ke area sini. Cuma tengok balik. Adakah selama ni baca betul ke tak betul? Okay, surah Al-Baqarah ayat 137. Kita tengok highlightkan kat sini. Sebab yang kawan yang tanya tu, dia tanya macam mana nak baca kat sini ni. Okay, ni ayat dia. Ayat ni kan baca. Sini ada tempat waqaf. Dekat sini ada 2 keadaan. Ada 2 hal yang berlaku dekat sini. Okay, hal yang pertama, pertemuan 2 huruf yang sama jika dibaca secara wasol. Kalau kita pilih nak baca sambung sampai habis. Maksudnya kalau kat sini kan waqaf hasan. Hasan kan kita elok sambung tu lebih elok kan. Kalau nak berhenti pun boleh, tak masalah. Okay, kalau kita pilih secara sambung, berlakulah hukum tu. Waw ni, masuk dekat waw ni. 2 huruf yang mutamasilain tu. Contohnya hal yang pertama, pertemuan 2 huruf yang sama jika dibaca secara wasol, dia sambung. So kalau kita pilih cara wasol, apa ya hukum dia? Wajib digabungkan huruf pertama bersukun ke dalam huruf kedua berbaris secara sempurna. Tidak dibaca dengan harakat yang panjang dan tiada gunnah. Maksudnya yang kita baca tadi tu mutamasilain dah masuk dah terus. Sebab kita pilih nak sambung. Faqadih tadaw wa in tawallau. Faqadih tadaw wa in tawallau. Faqadih tadaw. Itulah bunyi dia. Ini kita ikut idgham mutamasil. Kat sini berlaku hukum tu. Sebab kita pilih nak sambung. Okay? Tapi bila sambung pun janganlah baca faqadih tadaw. Kita dah pergi panjangkan. Kenapa baca panjang? Ini bukan huruf mat. Jadi ni bukan huruf mat. Kita dan satu lagi kenapa kita nak baca dengung? Ada orang baca faqadih tadaw. Bunyi dengung. Waw mana ada dengung? Yang punya bukannya nun mati jumpa waw ke apa? Kat situ. Kenapa orang baca macam tu? Ini bukan isu yang terpencil. Ramai orang baca macam tu. Faqadih tadaw. Dah panjang, dia pergi dengung. Kita tanya kenapa panjang dan dengung? Apa hukum kat sini? Tak ada pun nun mati jumpa waw ke yang kita nak kata dia tu kena dengung. Nak kata mim jumpa waw pun tak boleh. Mim jumpa waw mana dia bukan dengung. So tak boleh. So, macam tak ada isu kat situ. Tapi kenapa orang baca macam tu? Yang baca panjang pula tu. Faqadih tadaw. Sebab apa dibayangkan dengung? Dengung kan panjang, dia pergi dengung dan panjang. So salah, tak ada. So bukan kaedah tu, salah. Bila kita sambung, masukkan jadi idgham mutamasilain kat sini. Faqadih tadaw wa in tawallau. Faqadih tadaw. Masuk sekali je. Daw. Maksudnya waw ni kan sama. Ikut kaedah mutamasilain tadi, so bila dia sama sifat, sama masuk je terus. So dia bunyi sekali je lah. So dal ni terus dia pergi kat waw yang bersabdu daw. Faqadih tadaw. Okay, itu isu yang pertama, hal yang pertama. Kalau kita baca sambung. Sekarang kalau kita nak baca berhenti pula. Okay, itu hal yang kedua. Yang kedua, tiada pertemuan jika waqaf. Jika waqaf pada simbol harakat hasan. Okay, waqaf hasan. Okay, tadi kita pilih nak baca sambung.
Okay, kan kata elok nak sambung kan. Tapi kita, nafas tak cukup lah nak berhenti. Okay, kita berhenti kat sini. Betul-betul kat kawasan kita berhenti. Adakah dia jadi idgham mutamatsilain? Tak lah, sebab kita dah berhenti. So ini dia di lain, ini part ni lain. Kan dia dah asing sebab kita dah berhenti. So bila nak berhenti bunyi dia apa akan berlaku? Dibaca dengan kadar satu harakat, huruf lin. Dia kan huruf lin jika waqaf pada simbol waqaf hasan. Bila kita berhenti kat sini, kan kita dah belajar itu bab waqaf tu. Bila huruf sebelum ni baris atas, waw ni kan kosong. Dia kan waw yang mati. Cuma bila dia tak ada tanda sukun, bila kita waw ni tak ada tanda sukun, adalah tujuan untuk kita baca sambung. So, bila kita nak berhenti kat sini, automatik dia akan bunyi huruf lin. Faqadih tadaw. Itu je bunyi dia. Faqadih tadaw. Daw. Waw huruf lin. Jadi huruf lin lah. So kenalah muncung. Waw kan huruf lin kita belajar muncungkan bibir untuk waw. Faqadih tadaw. Muncung yang sempurna. Daw. Sebab itu makhraj dia. Daw. So maknanya bila pada kalimah surah Baqarah ayat ni, 27, kalau perempuan pilih nak sambung, dia akan jadi idgham mutamatsilain. Okay, dalil terus masuk ke waw dia. Tak ada dengung, tak ada panjang. Faqadih tadaw wa in tawallaw. Nah, contoh kalau bersambung. Kalau nak berhenti, kita nak kata nak berhenti, cara dia faqadih tadaw. Faqadih tadaw. Huruf lin bila berhenti satu harakat saja. Yang faqadih tadaw. Dia dipanjang, salah. Huruf lin satu harakat sahaja. Faqadih tadaw. So itulah dua keadaan yang berlaku pada surah Al-Baqarah ayat 137. Kalau nak baca sambung, dia akan jadi lain. Kalau nak berhenti pun, dia akan jadi lain. Sebab tu kita kena tahu kaedah. Okay, jangan semua main taram ya. Tapi masuk dengan dengung, tu confirm salah. Daun, tu confirm salah. Sebab itu ramai yang baca. So ambil perhatian. Okay, sekarang kita tengok idgham mutaqaribain. Tadi mutamatsilan dua yang sama. Okay, mutaqaribain apa pula? Mutaqaribain ni hampir, makhraj dia hampir. Ni kalimah pertama, kalimah kedua. Kan kita baca kat sini kan, kiri kanan, kanan ke kiri. So huruf yang kita nak jumpa tu, yang kalimah pertama tu sukun. Huruf yang kedua tu ada baris. Macam tadi lah, sama lah. Huruf satu sukun, satu baris. Ni dia ada baris lah, sabdu ke apa, ada baris lah. Okay. Sekarang isu dia, huruf yang nak jumpa tu pula, satu tu berhampiran makhraj dan dia juga berhampiran sifat. Ni dia bukan makhraj yang sama. Dekat saja. Duduk dekat je, sebelah-sebelah aja. Okay. Sifat dia pun hampir sama je. Okay. Dia berlaku pada apa? Apa hal tu? Wajib idgham dimasukkan kerana pertemuan dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifatnya pada huruf qaf, kaf, lam dengan ra. 4 huruf ni. Qaf jumpa dengan kaf, lam dengan ra. Ni dia punya partner tu. Huruf ni kan dekat-dekat. Makhraj huruf qaf. Kan belakang sikit. Depan sikit je huruf kaf. Kan hampir betul-betul situ. Kalau kita salah, itu yang selalu isu. Qauma. Qaf dengan kaf tu. Confuse kat situ. Kan dia terlampau hampir. Sama juga lam dengan ra. Ujung lidah kat corner. Ra pun dekat situ sikit. Tapi yang macam lam ni kena macam lengok sikit lidah macam tu kan. Sebab tu kan dia terlampau rapat. Bila terlampau rapat apa nak buat? Sebab tu dia kata suruh idgham, masukkan. Sebab dia dah terlampau rapat sangat dah. Sebab bunyi dia nak sakkan. Okay? Hukum dia mesti dia gabungkan huruf pertama bersukun ke dalam huruf kedua berbaris secara kamil. Kita dah belajar kamil 100%. So dia kena masuk 100% sebab apa dah terlampau rapat. Kan best friend nak rapat sangat. Contohlah kan qarib dengan qarib rapat. So kita kena masuk secara 100%. Ini dia punya perincian lah. Makhraj dengan sifat nanti puan baca. Dengan penerangan tu, puan nak baca. Okay. Kenapa nak kena gabung? Sebab apa? Sukar untuk membaca secara izhar. Kalau kita nak baca asing-asing susah pada huruf pertama. Maka bacaan terpilih ialah dengan menggabungkan huruf pertama ke huruf kedua. Selepas tu lah. Gabungan secara idgham kamil akan melenyapkan semua makhraj dan sifat huruf yang pertama. Maka yang jelas kedengaran ialah bacaan huruf kedua yang bersabdu. Okey, isu dia macam ni. Ini kita jumpa dalam Quran. Alam nah. Kita jumpa qaf ni, huruf kaf. Qaf dengan kaf kan sebelah-sebelah hampir. Huruf qaf, huruf kaf. Apa yang berlaku bila orang tak bertalaki, dia akan baca alam nakhluqukum. Dia tahu qaf kan huruf qalqalah. So dia akan baca luqakum. Kan bunyi di qalqalah luqakum salah. Itu bukan bunyi dia. Kalau kita nak baca secara di qalqalah, qaf ni mesti ada sukun.
sekarang ni qaf ni kosong, tak ada sukun. Macam mana kita nak declare dia tu qalqalah? So tak ada. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Bila bertalaqi musyafahah, sebutan dia bukan bunyi huruf qaf ni. Dia akan bunyi huruf kaf ni. Sebab tu fikir ni cara baca. So qaf ni yang huruf kosong kita abaikan. Macam tadi dua huruf yang sama senang masuk je sebab dia sama-sama. Sekarang ni dia hampir. Qaf dengan kaf ni kan dekat. So bila dah terlampau dekat, susah kita nak baca dia asing-asing. Macam tadi lah, alam nakhluqkum. Itu asing. Luqkum. Bunyi dia macam tersekat. Luqkum. So sekarang ni, idgham mutaqariban dia tak baca macam tu. Cara dia, nama pun idgham. Maknanya masuk lah. So bila masuk tu, masuk qaf ni, kita dah tak pakai dah. Bunyi qaf dah tak ada. Bunyi qalqalah apa tu tak ada. Kita terus pada bunyi huruf kaf. Dia lebih nipis. Ini kan istilah. Ni istifal. So kita akan bunyi istifal tu lah. Alam nakhluqkum. Lukum. Nipis. Lukum. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Salah. Sebab itulah yang ramai orang baca. Salah tak boleh. Itu salah tak boleh. Alam nakhluqkum. Tak boleh. Salah. Dia mesti alam nakhluqkum. Masuk terus. Senang je. Ruslan Rusmani huruf yang kosong. So yang berbaris sebelum ni siapa? Huruf lam. Kan beri depan. So lam ni lah masuk kat kaf je. Itulah lompat je terus. Alam nakhluqkum. Nipis lah. Kum. Lukum. Alam nakhluqkum. Dah lah bunyi tebal, melantun pula. Sedangkan itu bukan bunyi dia. Bunyi dia alam nakhluqkum. Bunyi dia. Okay. Kalau macam lam dengan ra pula. Okay, kita cuba, ini semua dalam Quran ada. Cuba cara kita baca tu betul tak selama hari ni. Macam ni. Lam jumpa dengan huruf ra. Okay, lam kan hampir apa rapat. Contohlah kita nak baca, kita nak baca secara asing, dia izhar. Boleh tak? Wakul rabbi. Wakul kan macam sangkut. Wakul susah. Tempat yang sama tu nak buat 2 kali. Wakul rabb. Kan susah. Dah lah kalau contohlah kita nak baca macam tu. Wakul rabbi. So apa fungsi sabdu? Kita akan query. Kenapa apa letak sabdu kat situ? Kalau sabdu maksudnya memasukkan dengan kena masuk lah. Dengan sempurna. So bila nak masuk sempurna, kamil, so tak bolehlah bunyi yang kul asing tu. Dia kena masuk terus. Wakur rabbi. Kan senang. Wakur rabbi. Wakur. So lam ni dah tak ada. So kaedah Resam Rusmani, huruf yang kosong, tak ada sabdu suku apa semua tak ada, abaikan. Tak payah pakai. Kawan dia yang ada baris tu dia lah yang kena masuk. Wakur rabbi. So kan hilang bunyi. Kan dia kata, gabungan seri ikramiyah akan melenyapkan semua. Bunyi lam mana? Bunyi lam dah. Tak ada bunyi lam, tak ada bunyi qaf. Semua dah hilang. Tu hilang. Sebab dia sebiji bunyi huruf yang dia jumpa huruf ra, bunyi ra. Dia jumpa huruf kaf, bunyi kaf. Wakur rabbi. Tak adalah wakul. Ada wakul. Kan susah. Tak boleh. So kaedah, tu Resam Rusmani, walaupun kita tahu dah kaedah senang je nampaknya kosong, tapi kita kena tahu, kena faham kenapa jadi macam tu. Sebab apa? Makhraj dia hampir. Makhraj dia dekat. Bila dekat, susah nak buat benda tu 2 kali. Kita kena sebut 2 kali. Dan jadi sangkut. Quran tak sangkut-sangkut. Quran dia baca dengan lembut, lunak, lancar. Sebab tu, walaupun kita kata senang je, Resam Rusmani, nampak je kosong, tak payah abai, kita masukkan. Itu kata dia bagi surface untuk secara umum boleh. Tapi pada yang sama kita kena faham kenapa jadi macam tu. Sebab apa? Makhraj dia hampir. Susah nak sebut. Bila susah nak sebut, cara dia masuk kan mudah. Wakur rabbi. Alam nakhluqkum. Kan lancar, mudah. Itulah kata ilmu. Itulah ilmu dia. Sebab apa? Dia hampir. Makhraj dia sama. Tak boleh buat 2 kali. Susah. Itu. Okay. Ini contoh lagi. Lam dengan ra. Banyak lam dengan ra kita jumpa. Yang qaf dengan kaf tu satu je sebenarnya. Lam dengan ra. Macam ni. Sama kaedah. Kalau nak cara mudah, okey, tengok lam yang kosong, abai, tak masuk, tak ada fungsi. So qaf ni masuk kat ra. Itu yang paling mudah lah, paling basic sekali. So kita akan baca fakur rabbukum. Tapi orang tanya kenapa awak baca macam tu? Sebab apa? Huruf lam dengan huruf ra ni makhraj dia dekat, terlampau rapat. Sebab tu namanya mutaqariban, terlampau rapat. Sikit, injak sikit dia dah jadi huruf lain. So kalau kita nak baca asing, wakul kan susah. Wakul rabbukum. Wakul rabb, tersangkut. So bila sangkut-sangkut susah, tak boleh. Quran tak baca macam tu. So bila kerana dia susah dan kita nak guna buat 2 kali, so cara mudah masukkan je lah terus. Dan pun dia dah siap bagi sabdu dah. Maksudnya
sabdu masukkan dengan sempurna. Masuk. So automatik lah bunyi lam tu dah hilang. Tak ada lah bunyi lam dah hilang. Dah pergi pada ro. Oleh kerana dia terlampau rapat, masuk je lah kawan yang untuk memudahkan bunyi. Itu ilmu. Ilmu maksudnya kerana dia terlampau rapat, kita masukkan terus. Kalau tak, dia susah nak buat 2 kali. Okay, ini pun sama. Pada teks, bal, rob, bukum. Kita nak sebut bal, ro, bal, kan tempat yang sama nak buat 2 kali. Bal, rob, kita dah macam tersangkut. Sedangkan bal, rob, bukum, senang je. Bal, rob, bukum, itu saja. Itu cara baca. Abaikan lam, terus masuk. Automatik sifat lam, makhraj lam semua hilang. Dah pergi ke ro dah terus. Sebab ro pun dah bagi sabdu dah masuk 100% secara kamil. 100% dah tak ada lah bunyi lam. Ini pun sama, kaedah yang sama. Lam yang kosong tak ada, masuk terus pada ro pun dah bersabdu. Tapi itu secara space biasa. Kita tahu. Tapi apa ilmu dia? Sebab apa dia terlampau hampir. Bila dia terlampau hampir, makhraj terpaksa buat 2 kali. Dan bila buat 2 kali, dia memang susah. Dan kaedah pun tak betul lah kalau kita kata kita nak baca secara jelas, bal, mana dia punya sukun. Kalau kita letak dia sukun, mana kenapa pula ada bersabdu? So siapa yang nak masuk sebenarnya? So tak boleh. Itulah kata ilmu. Okay? Orang kena bezakan tu. Ilmu kita tahu. Tapi nak faham tu. Okay? So ini nama dia idgham mutaqaribain. Dia makhraj hampir sama. Sifat semua nak sama je. Tapi dia bukan dia lah. Kalau betul-betul dia tu yang mutamatsilah, betul-betul sebiji. Ra dengan ra, lam dengan lam, ta dengan ta, qaf dengan qaf. Itu sama. Tapi sekarang ni hampir. Yang hampir qaf dengan kaf, kita tengok makhraj pun memang kita dah tahu dah. Dia memang rapat. Lam dengan ra pun kita tahu dia memang sangat rapat. Sebab tu bila dia terlampau rapat, masukkan je sekali. Dan dia lebih senang. Okey. Yang satu lagi idgham mutajanisain. Kadang susah nak menghafal apa ni mutajanisain. Tak kisahlah nak hafal macam mana pun, tapi itulah nama dia. Idgham mutajanisain. Okey, misain maknanya jenis sama jenis. Okey. Isu dia kalimah yang pertama tu memang sukun lah. Kalimah kedua tu berbaris. Tapi makhraj dia sama. Sifat dia pula lain. Sifat dia pula tak sama. Bukan tampil memang tak sama pun. Makhraj sama. Tempat keluar sama. Tapi sifat tu lain. So kita apa hal? Apa hal dia? Wajib idgham. Masukkan kerana pertemuan 2 huruf yang sama makhraj. Tempat keluar sama. Contohlah belakang gigi kapak kan. Tempat keluar semua sama. Tetapi berlainan sifat. Atau sama pada sifat tapi berlainan pula makhraj. Dia melibatkan huruf ni sa, zal, za, ta, dal, ta, ba dengan mim. Ini huruf-huruf dia. Kita tengok kan ta, sa, zal, za kan sama tempat keluar. Kita punya hujung lidah tu kena letak dekat gigi kapak kan. Kena keluar sikit kan. Kat situ dia keluar. Ta, dal, ta, belakang gigi kapak, belakang gigi gusi belakang gigi kacip kita lah. Itu belakang. Ba dengan mim bibir. Kan dia tempat nak keluar tu sama. Tapi sifat dia kan lain. Sa, ini ada sifat tadi hamas, ada angin keluar. Ini ada sifat rokhawah. Kan lain kat situ. Oleh kerana sifat dia lain. So apa kita nak buat hukum dia? Mesti digabungkan huruf pertama bersukun ke dalam huruf kedua. Berbaik secara idgham kamil atau naqis. Dekat sini ada 2. Satu nak masuk 100% betul ataupun dia masuk 50-50. Okey, kita tengok. Idgham mutajanisain pula. Kenapa perlu digabungkan? Kenapa kena idgham? Kerana kesukaran untuk membaca huruf bersukun bertemu huruf berbaris secara izhar. Nak baca jelas tu susah. Sebab kita kena buat 2 kali. Apabila makhraj dunia itu sejenis. Ini perincian dia nanti puan tengoklah. Makhraj ba ni semua. Sifat. Lepas tu kita tengok. Okey. Benda ni sebenarnya kita penting kena dengar tu. Dengar sebab kita dengar kita boleh cuba tiru. Idgham mutajanisain. Kalimah ini wajib digabungkan secara kamil, iaitu menggabungkan huruf pertama bersukun huruf kedua secara keseluruhan. Secara kamil itu 100%. Huruf kedua diberi tanda tasydid. Ini kita dah tahulah huruf itu mesti bersabdu. Kita tengok kategori mim mati jumpa dengan ba. Mutajanisain, set yang pertama tu mim mati jumpa dengan ba. Kita set lah macam ni kan. Set, macam ni set pertama, set kedua, set ketiga. Macam itulah senang nak faham. Ini set pertama. Ba dengan mim. Apa jadi dengan ba dengan mim ni? Ini perkataan dia, kalimah dia. Dari segi space yang biasa, ba kosong. Apa nak buat? Tak payah pakai lah. Itu yang biasa lah. Ba tak pakai, so kita lompat je lah pada huruf yang bersabdu. Itu yang biasa. Tapi kalau orang tanya kenapa? Apa ilmu dia? Sebab apa? Ba dengan mim kan makhraj dia sama. Adakah ba sama sifat dengan mim? Ba kokolah, mim kokolah ke? Tak kan? Kan lain sifat.
So bila lain sifat apa nak buat? Quran Nusa Rosmani dari segi talaki musyafahah, dia kena masukkan. So ba ni tak wujud, tak ada makhraj dia, tak ada, semua tak ada, dah hilang dah. Kaf terus pergi ke mim je. Dan ingat mim ni bersabdu. Kita dah tahu sabdu apa. Mim sabdu wajibul gunnah ataupun harful gunnah. So bila dengar, dia ada dengung yang paling sempurna, paling panjang. Yang dengung yang sempurna. So kita akan baca irkam ma'ana, irkam ma'ana. Macam ni. Irkam ma'ana. Ra ni ra tafkim ya, ra tebal. Ir. Selepas hamzah wasal, bila ada ra sukun, ra tu akan jadi tebal. Jangan baca irkam ma'ana, ir. Salah, tu bukan. Dia ra yang tafkim tebal. Ir. Kita punya lidah tu melengkung. Nak naikkan bunyi ra tebal ni. Irkam ma'ana. Irkam. So tak ada bunyi irkab ma'ana. Apa yang berlaku bila orang tak bertalaki, dia dah set dah. Huruf qalqalah, qaf, ta, ba, jim, dal. Semua nak kena melantun. So dia akan baca irkab ma'ana, irkab. Ada yang baca irkab ma'ana, ada yang baca irkab ma'ana. Kenapa ni? Sebab dia menggunakan huruf ba. Sedangkan ba kaedah ni tak pakai, tak ada. So kita kena abaikan, buangkan ba ni. So kita baca irkam. Masuk dan dengung. Settlekan dengung yang paling panjang. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Dalam Quran tak adalah macam ni. Ini kita nak ajar je. So, kalau kita baca dari segi teks tulisan tu, yang Quran dia tetap macam ni. Kita ni nak belajar ni, cara baca dia irkam ma'ana. Jangan baca irkab ma'ana. Irkab. Satu dibunyikan ba tanpa melantun. Irkab ma'ana. Satu lagi dia akan baca irkab ma'ana. Dia akan melantun untuk qalqalah. Irkab ma'ana. Kalau kita baca macam tu, mana fungsi? Kalau kata kita dia baca irkab, itu jadi sudah potong kan? Itu mana pula dengung dia? Itu siapa pula nak dengung dekat mim ni? Siapa yang masuk dekat dia sekarang ni? Sebab dia kata idgham. Idgham ni memasukkan. Bila kata baca irkab, tak masuk pun. Dia dah stop kat situ dah. Irkab ma'ana. Atau kalau ma'ana ni macam mana kita nak baca dengung dia? Kita dah tahu mim sabdu. Kalau mula dengan dia tak ada dengung. Kalau bersambung, berjumpa tu baru dia akan berfungsi dengung tu. Tapi kalau kita dah berhenti, irkab ma'ana, irkab. Itu mana pergi datang dengung? So tak boleh. Sebab tu kaedah tu salah. Kalau kita kata dia qalqalah, dia mesti ada sukun. Irkab. Tapi mana pula datang mim? Tak boleh. Sebab tu memang kaedah tu salah. Sebab tu kata idghamu tajanisain. Dia sama makhraj. Ba dengan mim kan dari asyafatain dia bibir. Tapi sifat tu lain. Dia lain jenis. So bila sifat lain, dia masuk je kat kawan dia tu. Kenapa orang kata kenapa tak baca macam tu? Sebab itulah talaki musyafahah. Quran ni datang ni dari bacaan, bukan dari segi teori. Teori ni yang ikut. Teori dengan dari segi Rasulullah baca, Jibril baca, ulama Quran baca, semua baca. Dari segi tu barulah teori tu datang nak support. Macam mana nak dapatkan bunyi untuk kita faham ni lah. Untuk kita zaman sekarang ni nak faham. Ini datang teori macam tu. Sebab apa dia nak mendapatkan supaya jangan baca irkab semua tu tak nak. Macam irkam ma'ana kam. Sebab tu bila dari segi space umum, nampak dia huruf kosong, tak payah pakai. Lompat je lah. Sebab kawan tu dah bersabdu dah pun, masuk 100%. Tapi ilmu, mesti kita kena tahu kenapa jadi macam tu. Sebab dia makhraj dia sama, tapi sifat tu lain. Dia sifat lain susah nak buat. Kita nak buat benda yang tempat yang sama 2 kali. Irkab ma'ana. Kalau kita buat pun, dah dengung dia pula kita tak dengung kan. Macam mana nak dengung? So tak boleh. Bila kita masuk barulah boleh dengung. Irkam ma'ana. Maksudnya bila huruf ba dengan mim, mesti baca macam tu. Okay, dengung dia mesti panjang. Ingat jangan nak pendek-pendek sangat. Kita dah tahu paling sempurna. Okay, yang ni pula. Huruf, ni set yang kedua lah. Huruf set yang kedua, sa, zal, za. Bertemu secara satu hala. Sa, zal, za. Satu hala. Maksudnya one way je. Okay, apa dia contoh dia? Ni kalimah kita selalu baca ni. Pada kalimah yalhazalik. Okey, ini ada 2 keadaan lah. Kalau kita nak berhenti kat jim, nak berhenti kan waqaf sini, yalhaz. Kan kita belajar tadi lepaskan angin huruf sa tadi. Kalau kita pilih nak berhenti, yalhaz. Lepaskan angin sebab dia dah berhenti pun. Sekarang isu dia kalau kita nak baca sambung.
Kalau kita sambung akan berlaku hukum. Sebab Quran ni dia menyetek macam mana format bacaan bersambung, sambung. Format dia bersambung. So oleh kerana format dia jenis bersambung, tapi peluang bagi kita lah, kita nafas tak cukup, kita berhentilah. Kalau nafas kita panjang, kita boleh sambung. Tapi nak sambung tak boleh menyambung ikut suka hati je, kena ada cara. Okay? So pada kalimah ni, kalau kita baca sambung, apa akan berlaku? Digabungkan secara kamil. Okay, gabung secara kamil, kita dah baca tadi. Dan huruf yang sebelum dia ada sabdu. Okay, itu kita yang basic. Bila kita kata nak pilih sambung, yang paling kita kata surface awal tadi, huruf yang kosong tak pakai. Abaikan, kita buang, tak mau. So ha ni matru masuk kat zal. Ini kalau pilih sambung dia akan bunyi yalhazalik. Yalhazalik. So sa dia tak ada dah. Tapi kalau kita baca yalhazalik, kan salah. Kita pergi bunyikan sa mati, lepas tu nak pergi kat zal pula. Tapi zal ni bersabdu, nak masuk di mana pula kalau dia dah mati. Dia mesti yalhaz. Sebab dia ada sifat yang sama. Yang bermakhraj yang sama. Sifat dia lain lah. Ini ada sifat hamz. Ini sifat rakhawah. So bila kita pilih sambung, dia akan bunyilah. Dia akan pergi pada huruf zal ni. Macam ni lah. Yalhazalik. Yalhazalik. Itu tak bunyi yalhassal. Yalhazalik. Tak bunyi macam tu. Okay. So keadaan ni kalau sambung, ini bunyi dia. Kalau nak berhenti, yalhaz. So lidah kena letak makhraj sa. Jangan yalhaz. Itu sin. Salah. Lidah tak keluar pun. So mesti huruf sa. Parking betul-betul. Yalhaz. Yalhaz. So zalika. Itu sambung dah kalau kita nak sambung. Okay. So sekarang ni kalau nak sambung pula. Ni kita berhenti sini. So nak sambung tu macam zalika teruslah. Tapi kalau kita pilih nak sambung, idgham mutajanisain. So kita kena faham kenapa kita nak sambung, kenapa kita nak berhenti. Tu cara dia berbeza. Tengok Jangan mentam je baca. Macam ni. Ni huruf zal, ni huruf dha. Kan? Zal dengan dha kan set yang sama ni. Bertemu secara satu hala. Kenapa dia one way lah kan? Huruf za, zal, dha kan susunan alif batal kan dia macam tu. So dia akan bertemu zal dengan dha. Okay? So kita tahu surface secara umum, zal yang kosong tak pakai, buang, tak mau. So hamzah dia masuk terus. Ilzalamtum. Dia bunyi macam ni lah. Ilzalamtum. Ingat zal istifal. Dha isti'la. Sebab tu kita kena tahu siapa istifal, siapa isti'la. So bila zal ni dah tak pakai, automatik dha. Dha ni tebal, tinggi. Ilzalamtum. Naik pangkal lidah. Dan kita punya lidah pun akan automatik melengkung. Ilzalamtum. Kalau kita baca kalau kita nak buat asing, zalamtum. Kan dah putus, dah sangkut. Kalau kita nak baca secara izhar tu, so tak boleh, sebab tu kena masuk. Sebab dia terlampau, sebab dia makhraj yang sama, kita nak buat dua kali. Kan dah jadi macam dah panjang pula dekat hamzah ni. Hamzah tu tak satu. Tapi kerana kita zal tak pakai, pergi dekat dha terus. Ilzalamtum. Sebab tu kita kena baca satu cara saja. Okey. So kita akan pakai huruf dha. Zal ni tak pakai. Tu lompat pada dha saja. Dah dha istifal, istilah tinggi. So kena tebal. Kalau contoh kat dha ni huruf zal lah, dia tukar tempat. Bukan tukar tempat, contoh kat ni huruf zal. So dia istifal rendah. Ilzalamtum. Ilzalamtum. Contohlah zal kat sini. Kan beza bunyi. Ni huruf zal. Ni dia dha. Ilzalamtum dengan ilzalamtum. Berbeza. Sebab tu kita makhraj sifat tak boleh. Kira makhraj sifat ni memang kena master. Kalau tak, kita tak boleh nak beza. Okey. Itu set yang kedua tadi. Sa, zal, dha. Lepas tu yang satu tadi mim dengan ba. Okey. Sekarang ni set yang ketiga. Kita kata set. Senang hafal kan. Set yang ketiga. Dal, ta, ta. Yang ini pula set ni pula dia bertemu dua hala pula. Yang tadi semua one way je. Ini two way. Pergi balik, boleh pergi balik. Dal, ta, dengan ta. Kita buat arrow pergi balik. Dal jumpa ta, ta jumpa ta, ta jumpa dal. Macam tu. Maksud tu dah masuk dia dua hala tu. Okay, contoh ni. Dari segi surface nampak terang-terang. Dal ni kosong. Tak ada apa. So apa nak buat? Apa hal? Dal jumpa dengan ta. So dal ni kosong. So dal kosong nak buat apa? Tak pakailah. So dia dari segi surface yang biasa. So yang jenis umum lah biasa. So qaf ni masuklah dekat ta terus. Ta kan bersabdu. Masuk secara kamil 100%. So dal dia tak ada bunyi dah. Dia akan bunyi macam ni lah. Qad tabayyana. Dia akan bunyi ta. Kalau kita baca yang jenis kita buat asing-asing,
Ataupun orang kata tak ini kokolah, dia kata dia kata dal ni kan kokolah. Dia akan baca qada tab qada. Kau punya qada tab macam mana guna sabdu pula tu? Dia dah mati kat sini qada untuk kokolah, lepas tu ta yang bersabdu nak buat macam mana pula? Dah hilang pula sabdu tu. So tak boleh. Memang tak boleh pun. So kan susah. Kalau kita buat pun qad tabayyanu. Dah hilang bersabdu. So kaedah dah tak betul. So dia abaikan, masuk dia terus. Qad tabayyana. Qad tabayyana. Qad huruf ta dengan qadata. Tu salah. Okey, huruf ni abai. Yang satu lagi sampel. Ni ta jumpa dengan to pula. Macam mana kita nak tahu jumpa ta kan ta ni kosong. Bila huruf yang kosong ni mesti ada hukum apa, mesti ada sesuatu yang berlaku kat situ. Itu hal dia apa hal tu? Hal dia ta mati. Ni semua ta mati, cuma dia tak dia letak tanda sukun lah sebab apa? Kaedah penulisan. So ta ni kosong di huruf ta kan sama dia satu set tu. So apa nak buat? Apa hal dia? Oleh kerana ta jumpa dengan ta, so nak buat kerja dua kali susah. So ta ni diabaikan. Dan dia terus masuk ke ta dia terus. Ta dengan ta kan ni istifal. Ni istilah. So bila dah masuk kat ta itu titik tinggi. Kalau kita baca asing, wadat to. Ta kan ada sifat apa? Nak lepas angin. Kan dua step yang kita kena settle. Berhenti apa stop suara, lepas angin. Nak settlekan tu. Tapi benda tu tak berlaku. Sebab apa dia bukan sukun yang biasa tu. Sebab dia nak kena idgham, nak kena masuk. Dia abaikan. So ta ni tak ada fungsi. Terus pada ta. Waddato, bunyi macam ni. Waddato ifah. Ta marbuta bunyi macam ha. Angin yang lepas tadi. Waddato ifah. Waddato. Yang tu waddato. Salah lah. Kalau orang kata saya baca waddato. Kalau dengar macam memang salah. Cakap kat dia awak tak boleh baca macam tu. Yang kosong tak payah. Awak lompat terus. Berdurut yang bersabdu. So ni dah tak pakai. Kata kenapa awak main lompat-lompat je? Bukan main-main lompat. Memang sebab dia makhraj dia. Sebab dia satu makhraj yang sama tapi sifat tu lain. Itulah baru ilmu. Kalau kita nak terang kat orang kan. Kata kenapa awak baca macam tu? Kita mesti ada jawapan. Jawapan yang ilmu. Bukan jawapan entahlah. Saya dengar orang baca macam tu. Entahlah. Ustaz saya ajar macam tu. Dia kata tak payah bunyi tak. Itu bukan ilmu. Itu kita dia sandarkan pada orang yang cakap. Kita sendiri kena tahu kenapa jadi macam tu. Okay? Sebab makhraj dia sama. Sifat tu lain. Untuk memudahkan bacaan, masuk je terus. Okay. Ini yang berlaku dalam keadaan dua hala. Dal, ta, to. Ini masih lagi mutajani sign. Ini apa pula yang berlaku? Sama juga. Ini ta jumpa dal juga. Kita jumpa dal. Ta tu diabaikan, tak pakai ta. Terus pergi pada dal. Makhraj yang sama, sifat tu lain. So kita tak baca ujibat da'watukuma. Ujibat. Konon-konon kita nak ta tu matikan, tak boleh. Kalau ta matikan dia ada angin yang lepas. Ujibat. Kan dah nak sebut dal pula macam mana? Kan dia pula bersabdu. So siapa nak masuk ni? So tak boleh. So kaedah dia tak pakai. Tak payah pakai ta. Terus pergi ke dal. Ujibat da'watukuma. Badda'. Ain, ru'ain, ingat ru'ain. Badda'watukuma, ada sifat tawasud. Jangan baca uji badda'watukuma. Da'watukuma, dah putus. Kita dah belajar dah. Ingat sebiji-sebiji belajar tu semua kena apply. Maksudnya bila kita baca satu kalimah tu makin lama makin sempurna, makin sempurna. Sebab kan dah banyak huruf dah. So mestilah kita punya bacaan tu kena lagi ekstra, naik lagi. Okey. Ni dia kata tadi kan sehala. Ni dua hala. Okey, dia dua hala macam ni senang. Sebab kita dah tahu dia kosong, huruf yang berbaris huruf ba masuk jelah. Dia masuk. Dah bersabdu dah pun masuk 100%. Kita faham. Okey, sekarang apa yang berlaku? Oleh kerana dia dua hala maksudnya dia boleh reverse balik. Tadi dah ta, sekarang ni dia boleh reverse pula ta jumpa huruf lain pula. Maksudnya huruf yang besar tinggi, ta kan tinggi di antara tiga ni kan makhraj dia sama. Huruf dah, huruf ta, huruf ta. Dal ada kokolah tapi dia istifal. Ta ni ada sifat hams tadi. Dia pun istifal rendah. Huruf ta ni istilah tinggi dan dia juga kokolah. Sebab tu bila dia berlaku apa? Bila berlaku dua hala, dia reverse pula. Contoh macam ni. Kan kita jumpa dalam Quran. Kita memang tahulah jumpa. Tapi maksudnya macam mana nak bunyi tu? Okey, macam ni. Ni huruf fa beratas huruf mati. Sekarang ni huruf ta jumpa huruf ta.
ta ni istifal tinggi. Tapi nak jumpa huruf ta, dah lah tak ada sabdu pula tu. Macam mana kita nak masuk ni? Macam mana nak buat ni? Apa hal ni? Apa hal? Huruf ta, jumpa huruf ta, tapi nak masuk macam mana? Mana sabdu? Nak masuk pun tak ada sabdu ni. Kalau kita baca, okey tak apalah, hentam je lah. Kita bacalah ni kokolah. Farrattu. Kalau ta kan kita kata kokolah. Farrattu. Ta pula kita kan kita tengahkan sugra. Farrattu. Betul ke? Kalau yang ni. Ahattu. Contoh. Farrattum. Fabasata. Betul ke? Tak betul. Sebab itu bukan kaedah. Talaki musyafahah bukan bunyi macam tu. So, oleh kerana bila dia berlaku secara dua hala, bunyi dia reverse. Huruf ta ni kan tinggi. Dia pula jumpa huruf yang kecil. Macam tadi, huruf yang kecil jumpa huruf yang bukan sama level ataupun dia jumpa huruf yang tinggi. Macam ni. Huruf ta kan rendah. Huruf ta senang je masuk. Dia pun dia dah bersabdu. Masuk je lah. Tapi sekarang huruf yang besar ni pula nak masuk dekat huruf yang kecil ni. Huruf yang rendah. Macam mana cerita ni? Ni ta istilah nak masuk ke huruf istifal. Kita tak boleh baca farrattu sebab dia bukan kokolah. Kalau dia kokolah dia bisa ada sukun. So sukun tak ada, tak wujud, tak perlu sukun. Semua tak ada sukun. So bila tak ada sukun maksudnya apa? Tak boleh baca kokolah, dia bukan kokolah. So cara dia, kita akan masuk juga pada huruf ta walaupun tak ada sabdu tapi masuk tu tak sempurna. Idgham nakis. Maknanya cara nak sebut ta tu masih ada tapi dia tak jadi kokolah. Memasukkan huruf ta yang bertanda sukun ke dalam huruf ta yang berbaris. Huruf yang kuat tidak akan masuk sepenuhnya ke dalam huruf yang lemah. Hendaklah dibunyikan huruf ta yang istilah tanpa kokolah. Dan kemudian dibunyikan huruf ta yang istifal. Huruf tinggi nak masuk huruf rendah. Kalimat ini wajib digabungkan secara idgham naqis. Maksudnya masuk tak bukan 100%. Okey, tak 100%. Iaitu menggabungkan secara tak sempurna. Tiada tanda tasydid. Maksudnya dalam Quran dia tak bagi sabdu. Kalau dia bagi sabdu kita dah tahu dia kamil. Farrattu. Contoh, ahadtu, basabta, farattum, itu kalau bersabdu. So ni dia tak ada sabdu. So, bila tak ada maksudnya dia idgham naqis, masuk tak sempurna. So nak buat macam mana? Kita nak buat action huruf ta tapi tak jadilah bunyi ta tu. Dia tak dibunyikan sebagai kokolah. Farattu, ahadtu, basabta. Kita nak buat macam ta tapi kita tak sebut basabta. Kita nak naik tapi dia tak menantun. Dia tak bunyi. Basauta, farrattum. Kalau kita bunyikan dia sebagai kokolah, farrattum. Bunyi macam tu. Itu dia akan orang baca. Farrattu, ahattu, basauta, farrattum. Semua salah. So ta tu tak boleh bunyi. Dia bukan kokolah. Kalau ada sukun boleh baca kokolah. Tapi sekarang dia tak ada. Oleh kerana dia tak ada, dia tak bunyi macam tu. Dia hanya action saja. Farrattu, ahadtu, basauta, farattum. Maksudnya ta tu ada makhraj dia, tapi dia tak menantun lah. Farattum, basauta, ahadtu, farattu. Itu salah. Maknanya isu dia sekarang jangan melantunkan huruf ta. Sebab apa? Dia huruf yang besar nak masuk ke huruf yang rendah. Huruf tinggi nak masuk huruf rendah. Tak boleh, dia tak boleh nak masuk betul. Contohlah kalau kita kata maknanya kita sebut macam ni, farrat tu nampak gaya huruf ta tapi tak jadi. Dia nak jadi ta tapi tak jadi. Farrat tu, ahad tu, basauta, farrattum. Dia nak jadi ta. Dia nak jadi ta tapi dia dia pergi pada huruf yang rendah sebelah lepas tu. Okey, itu maksudnya sebab tu dia tak bagi sabdu. So bila dia tak bagi sabdu, kita tak masuk 100%. Kalau farrattum, itu 100%. Sekarang tak ada sabdu, so tak pakai. Okey, so itu cara. Sebab tu kena bertalaki. Ini huruf-huruf macam ni semua kena bertalaki. Supaya kita boleh mengesahkan, betul bunyi. Oh ni tak betul ni, kena tinggikan lagi, kena rendah. Macam tu. Sebab tu kena talaki. Mata-mata tengok macam ni, lepas tu praktis-praktis, kita kena berdengarkan. Baru kita dapat, oh betul. Contoh macam kita, contohlah analogi macam ular sawa tu makan kambing. Kambing tu kan besar. Lepas tu ular tu badannya kecil je tapi dia boleh telan seekor kambing tu. So bila dia telan nampak tak bentuk, masih nampak tak bentuk kambing tu, perut dia. Kan masih boleh nampak. Kita nampak oh dia ni makan ayam lah.
oh dia makan kambing lah, dia makan lembu apa, kita boleh nampak pattern bentuk tu. Tapi dia tak jadilah. Maknanya kita boleh nampak lagi sifat tu. Maknanya kita boleh nampak sifat huruf ta tapi tanpa melantun. Kita nak sebut ta tapi ahad tu. Dia dah naik dah tapi dia turun balik sebab apa? Huruf ta. Sebab kita meraihkan huruf ta, kita tak pakai ta ni. Basau ta, faratu, farratum. Ini semua kena talaki. Sebab apa dia ni susah, dia kena orang pendengarkan betul macam tu ke apa. Okey. So nanti kalau tak faham tengok balik video ni lah. Kita akan teruskan pada mutabaidan. Ni last sekali lah. Mutabaidan dia bukan kategori idgham. Sebab tu tak ada nama idgham. Sebab dia bukan memasukkan. Sebab dia tak perlu masuk. Mutabaidan maksudnya jarak jauh. Okey. Apa cerita dia? Makhraj tu tak sama, sifat pun tak sama. Dia lain-lain. Jadi sifatnya lain-lain. Memang dah berbeza sangat. Contoh mutabaidan maksud dua huruf yang berlainan, berjauhan makhraj dan sifat. Memang tak samalah pun. Yang tadi tu semua sama, hampir sama, makhraj sama, kan dia sama-sama. Tapi untuk mutabaidan dia bukan, tak adalah nama idgham. Sebab dia baca dengan jelas. Itu dia masuk kategori tadi kan ada dua cabang tu, idgham dengan izhar. So dia kategori izhar, baca dengan jelas. Apa hal? Hal dia pertemuan dua huruf yang berjauhan makhraj, jauh. Dan sifatnya pun tak sama seperti huruf ta dengan huruf ain. Ta tu kat mana? Kat belakang gigi kacip tu, belakang gigi kapak tu, ain kat mana? Kat sini. Jauh tu. Ta dengan ain. Kan jauh, sifat pun tak sama, makhraj pun semua lain. So makhraj pertama di hujung lidah alisan untuk ta, dan makhraj kedua di kerongkong al-haq. Al-haq. Ini contohlah ta dengan ain. Satu alisan, satu al-haq. Lisan pula hujung tu jauh tu. Dengan al-haq ni bawah. So apa hukumnya? Apa kita nak buat? Wajib dibaca secara izhar, baca dengan terang lah. Dia tak boleh nak masuk sebab apa jauh nak masuk macam mana? Yang tadi boleh masuk sebab terlampau rapat ataupun dia sama terlampau rapat ataupun makhraj dia sama. Bolehlah masuk. Sekarang ni boleh kena dia terlampau jauh, tak boleh masuk. So baca dengan jelas je lah. Mesti jelas bacaannya tanpa digabungkan ke huruf selepasnya. Okey. Ni contoh mutabaidan. Kenapa tak boleh gabung? Tadi tu kenapa nak gabung kan? Sekarang ni kenapa tak nak gabung? Tak boleh gabung. Kerana kedudukan makhraj ni yang berjauhan dan berlainan. Begitu juga sifat yang berlainan. Semua dah lain macam mana nak gabung? Tak boleh gabung lah. Tak boleh nak share asing-asing. Macam ni. Man amana. Kita dah baca nun mati jubah hamzah. Iza halki. Kita dah baca hukum kan nun mati dan tanwin. Ni nun daripada alisan. Hamzah daripada al-haq kan jauh. Alisan dengan al-haq. Sebab tu kita baca pun jelas. Man amana. Ada tak orang baca? Man amana. Man. Mana ada. Orang baca tu, memang ada orang baca tu salah lah. Tak boleh lah. Mesti man amana. Man, jelas man. Amana. Sebab apa? Jarak tu jauh. Macam ni. Nun mati. Daripada alisan. Nun alisan. Dia dengan ain. Al-haq. An. Ada macam mana ada. Mesti an. Jauh. Ini kita sempat settlekan bunyi nun. Lepas tu pergi huruf ain. Ini sempat settle tu maksudnya kita baca dengan jelas, terang, izhar. Tu mim mati. Jumpa huruf kawan dia sebelah ta pula. Ini asyafatain bibir. Lisan kat belakang gigi tu. So kita akan sebut an, amta. Jelas. Amta. Sempat tutup. Amta. Sebab itu maksudnya dia dia berlaku idgham tak masuk. Sebab apa? Dia kena baca jelas sebab dia jauh-jauh asing-asing. Sempat kita nak settlekan mim, sempat kita nak settlekan bunyi huruf ta. An'amta. Kan bunyi sebiji-sebiji sebab apa? Jarak yang jauh. Tak boleh masuk tak boleh, tak ada kena-mena pun. Okey. Kalau orang dengung maksudnya ada kaedah yang tak betul lah tu. Maknanya macam ni dia terlebih-lebih sangat ke, itu penambahan pada gunnah. An'amta. Salah. An'amta. Amta. Alaihim. Ni contoh. Ain, ni ya sukun daripada lisan tengah lidah. Jumpa dengan sebelah huruf apa? Huruf ha, al-haq. Kan jauh. Bila jauh, alaihim, sempat. Alaihim. Kita dah belajar. Ya sukun, huruf lin, suara turun bawah. Alaihim. Sempat. Alaihim. Itu kita baca jangan potong bunyi. Itu mesti alaihim. Tak ada orang baca alaihim. Mana orang dengung pun tak ada sebab ia bukan huruf dengung. So benda-benda ni lah maksud dia. Mutabaidan ni adalah huruf yang jauh makhraj dia, lain-lain. Contoh kat lisan. Kita bila kita kata jumpa tu huruf tu mati. Macam ni, huruf ni mati. Ta dia sukun kan mati. So ta jumpa dengan huruf ain kan jauh.
So sebab tu dia letak tanda sukun. Macam tadi kita tengok dia huruf yang mati. Tapi dia kosong. Kenapa kosong? Sebab dia terlampau rapat. Sebelah-sebelah rapat. Kalau macam ni kan jauh. Sebab tu kaedah Rasman-Rusmani, bila huruf jauh dia letak siap-siap sukun. Dia tentu kita kena baca dengan jelas. Tapi itu pun ada juga orang baca kalau nun mati, mim mati dia baca melirik. Dia ada penambahan pada gunah. Itu tak betul. Ini tak fasih lagi. Kurrimat alaikum. Kurrimat alaikum. Alaikum. Itu bunyi. Suara turun bawah untuk huruf lin. So kan tahu bunyi jelas. Kurrimat alaikum. Kurrimat alaikum. Itu macam hurimat nak masuk ke mana? Kalau kata kita nak masuk mana pula sabdu ke ain? Tak ada. So tak boleh. So itulah maksud dia. Jarak jauh mutabaidan tu maksudnya jarak dia jauh. So kita dah settlekan huruf pada al-haq dulu, settlekan pada syafatain dulu. Yu'minuna, yu'minuna. Putus bunyi untuk hamzah. Yu'minuna, yu'ami. Ada yang jadi ain, ada dah melantun. Sedangkan ni yu'minuna dari sifat syiddah. Sebab tu semua huruf ni puan-puan kena master betul-betul. Kena kenal siapa dia tu, sifat dia. Bila kita kenal baru kita boleh baca dengan betul. Kalau kita duduk agak-agak lagi, entah syiddah kot, hams kot, entah kokolah agaknya. Duduk masih macam tu, memang takkan dapat bacaan yang tepat. Okay. So tu silibus dia. Dia lah 3 perkara tadi. Mutamathilan, mutaqariban, mutajanisain. Lepas tu lagi cabang mutabaidan. Dia bukan idgham lah. Maksudnya dia satu lagi kita baca secara jelas kan idgham. Kita baca izahalki, izhar syafawi. Kan izhar maksudnya kan baca jelas. Kenapa kata kena jelas? Sebab apa jarak tu jauh. Bila jarak jauh kita sempat nak settlekan makhraj-makhraj di huruf-huruf tu. Sifat-sifat dia boleh selesaikan baru pergi huruf yang lain. Itu maksud dia. Okay. So kita punya masa pun dah mencemburui lah konon kan. Sebenarnya ada minggu ni ada latihan tapi sebenarnya ada satu lagi benda aktiviti tapi sebabkan masa dah tak ada so kita kena carry forward lah minggu depan. Tapi bab ni dah habis lah, bab idgham ni. Okay, so tugasan anda yang ini bukanlah tugasan apa, saya nak tahu tahap pemahaman perempuan nak tengok apa kata penilaian. Tugasan anda lorekkan roda kefahaman ini mengikut kategori yang disediakan. Dulu kita pernah berbagi sekali mula dulu tentang sifat huruf semua kan. So kita bagi lagi sekali nak tengok untuk level sekarang ni dah makin faham ke tak faham ke apa. So roda kefahaman mengikut kategori yang disediakan. Kategori ini adalah berdasarkan pada silibus terkini yang telah anda pelajari. Benda dah belajar, benda belum belajar kita tak tanyalah silibus tahap pemahaman tu. Ni yang dah lepas tu. So tahap 1 paling rendah maknanya tak faham langsung. Maknanya pada ni tahap 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. Dia start pada bawah. Kalau kata tak kerti langsung memang zero, kat sini lorek kat sini je. Perempuan yang mana dah pernah buat tu kan dah tahu nak letak color lah begitu sekati lah. Kalau tak faham dekat sini zero dekat bawah ni, lorek kat sini, area sini je ikut pada tajuk ni, ikut pada dia punya apa kategori. Okey. Maknanya kawan-kawan kita yang baru saya fahamkan ada 2 orang lagi orang baru masuk. Okey, selamat datang. Tengok dah tengah habis dah buat cakap selamat datang kan. Tak apalah. Okey. Tapi pada kawan-kawan yang baru mungkin menunjukkan bahawa dalam bengkel kita ada benda aktiviti macam ni. Kita nak tahu puan faham ke walaupun secara online pun kita nak tahu puan faham ke tak faham. Kadang saya cakap seorang ni pun tak faham pun. Okey. So bila tahap 10 paling tinggi punya dah confirm faham. Okey. Lorik kalau memang dah faham dah. Lorik sampai atas. Lorik semualah pada satu sampai ni macam pizza tu lah. Lorik sampai habis. Kalau jangan lorik betul 10 je. Lorik lah semua dari 1 sampai 10 kalau dah betul-betul faham. Tapi janganlah merendahkan diri sendiri pula. Kalau dah betul-betul faham, lorik lah sampai 10. Janganlah kata, saya sebenarnya saya faham tapi nanti malulah orang kata saya pandai. Allah, tak payahlah dia sikap macam tu. Kalau dia dah faham, tulis dia faham. Tak payah nak rasa pada orang. Diri kita buat penilaian diri kita sendiri. Roda kefahaman. Kalau ramai kita tengok satu bab tu ramai tak faham, so mungkin saya boleh fokus pada bab tu. Kalau benda faham tapi saja buat macam tak faham, so kita akan buang masa fokus pada benda yang sebenarnya dah faham dah tapi ulang benda yang sama. So kita tak nak macam tu. So apa ke kata jujur dengan diri sendiri. Tak faham cakap tak faham. Faham ke tak faham. So kita akan tengok majoriti. Kalau ramai contohlah majoriti tak faham lah idgham ni lagi. Ya, dia ada kategori idgham tu maksudnya memasukkan. Tadi kita belajar kan. Ma'al gundah apa semualah semua idgham tu faham ke tak faham. Kalau tak faham langsung tak faham zero kat sini. Kalau tu saya faham boleh lah. Tapi jangan letak nombor 5.
Kita pun dah pernah pesan sebelum ni, jangan letak nombor 5. Jangan lorek sampai nombor 5. Sebab apa? Nombor 5 ni border. Nak kata faham, tak faham, nak kata reti, tak reti pun, dia tu guna nak selamatkan diri, dia letak 5. So 5 tak pakai. Sama ada kamu 4 ataupun terus 10 ke 9 ke, asalkan bukan 5. Sebab 5 ni border. Border ni kita tak tahu nak nilai korang tu sebenarnya dia reti ke tak reti. So tak mau 5. 1, 2, 3, 4. Kalau tak reti, kalau reti sikit pun 4 lah. Ataupun kalau boleh sikit 6. Tapi tak mau 5. 5 ni border. Border susah kita nak buat penilaian. Tak mau. Dia 1 hingga 10 sama ada tak reti sangat 1. Pandai sangat pun, kalau pandai dia reti dah lah. Buatlah 10 ke 9, ikutlah. Tapi mesti kena lorekkan. Ini kategori idgham. Semua segala idgham kita dah belajar. Cara dengung ifak. Dengung kan kita ada banyak dengung. Nak tahu yang ifak ni, siapa yang tak dapat tangkap lagi macam mana dengung ifak. Sebab dengung ifak, ma'al-gunah, dengung wajib-gunah semua lain. Level-level dengung dia lain. So kalau dengung ifak ni, kalau rasa macam tak faham macam mana nak bunyi, letaklah tu level berapa. Tapi bukan 5. Kalau tak faham, bawah dia 5. Kalau dah faham okey dah, letaklah 9 ke 10 ke tak kisahlah. Kalau memang betul-betul faham, letaklah 10. Jangan buat guna-guna tak faham lah. Okay, nun sakinah dan tanwin untuk kategori nun mati dan tanwin. Faham ke tak faham, ikut level, lorek. Kategori mim mati, nun mim sakinah. Faham ke tak faham ke, lorek juga. Sifat rokhawah. Kan kita highlight benda yang selalu, bunyi tak angin, tak lepas lah, bunyi berjalan lah apa benda. Rasa tak faham lagi rokhawah, lorek. Level mana? Huruf istiqlaq pula. Tak reti lah macam mana nak naik pangkal lidah. Macam mana lidah melengkung. Tak reti. Lorek. Itu maksudnya huruf istiqlaq. Kan ada 7 kan. Qaf, ta, apa. Huruf yang tebal tu. Sod, dot, ta, za, qa, ghain dengan qaf. 7 tu. Kalau rasa macam tak reti lah huruf istiqlaq ni. Lorek lah. Tak reti tu mungkin 1 huruf je tak reti. Yang lain tu okey lah. So buatlah 9 ke 8 ke. Lorek lah. Dan satu makhraj huruf. Makhraj huruf ni sepatutnya semua orang mesti dah 10. Sepatutnya. Ataupun kalau sebelum ni kan kita ada dah bagi satu lagi rodam semula dulu. Kalau sebelum ni mungkinlah dia punya kefahaman tu mungkin 3. Patutnya sekarang dia dah mungkin dah boleh 8, dah boleh 9. Namanya ada peningkatan. Kalau masih duduk 3 juga daripada dulu, ada problem lah tu. Okay. Semarang huruf dengan cara waqaf ma'rif sukun, cara waqaf huruf lin. Cara wakaf yang berhuruf yang bersabdu kena tekan. Tu. Kalau rasa macam saya tak reti lah nak berhenti ni macam mana bunyi tu. Ini pasal cara wakaf nak bunyi, bukannya boleh ambil balik ke tak tu. Itu bukan. Ini cara wakaf tu. Bunyi ta marbutah, angin dia keluar macam mana saya tak faham. Macam itulah maksudnya. Cara wakaf. So inilah kategori dia untuk nak tengok kefahaman. Kalau semua tak faham, semua level 1 je. So kita akan take note siapa manusia ni. Siapa orang tu yang dia level 1, semua tak ada. Mungkin dia orang baru. So kita akan tengok juga mungkin dia baru daftar, dia memang tak tahu. So kita akan take note lah macam tu. Kalau orang dah lama masuk, pada awal tiba masuk duduk 1, ni mesti ada problem. Tak ada line internet ke apa kot. Dia tak tengok ke apa. Maksudnya itulah. So tugasan pertama, roda kefahaman. Saya ambil masa sikit. Satu lagi, ni homework. Minggu depan tak ada homework kan? Ni homework. Ingat sahabat-sahabat baru, kalau bengkel memang ada homework. So begini kita punya homework. Kalau perempuan macam ni baru masuk dan tak faham, tak apalah, tak payah buat pun tak apa. Untuk orang baru lah. Orang lama tu faham, tak faham kena buat. Sebab dari situ kita tahu perempuan ni sebenarnya ambil prihatin tak masa dalam kelas. Okay. So ni tugasan kita 3 bulan. Pasap mesti 9 Oktober hari Sabtu sebelum pukul 12. Mesti ni timing dia. Apa yang nak kena buat ni? Ni kali ni perempuan kena melukis-lukis lah pula. Asyik nulis kan. Lakarkan ke semua huruf hukum tajwid yang mempunyai istilah idgham secara kreatif. Lakarkan ke semua hukum tajwid yang mempunyai istilah idgham. Siapa idgham? Idgham ma'al gunah, idgham bila gunah, idgham mislain sawir, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain, idgham mutamathilain. Kan semua yang idgham tu, mana kepala di idgham? Itulah. Buat secara kreatif. Nak buat gambar bunga, buat pokok, matahari, bulan, apa suka hati. Kreatif. Kali ni perempuan kena kreatif. Melukis lah pula, nulis teks kan. Mesti macam bosan asyik tulis je. So buat homework yang jadi colour-colour pula. Nak colour ke, nak lorek ke, jadilah budak kejap kan. Asyik straight aja kan, confused ni. Maksudnya bukan apa, tujuan untuk perempuan nak tengok perempuan faham tak apa yang perempuan belajar ni. Tajuk idgham. Ikut suka hati nak buat macam mana. Nak buat peta minda, ikut suka hati lah. Kalau tak rasa macam tak reti lah, tanyalah anak ke cucu ke macam mana ke, asalkan nak buat secara kreatif. Kita faham, kita dah tahu dah, cuma nak melukis tak reti apa kan.
Dia beritahulah kat anak cucu minta tolong macam mana nak buat ni. Nenek dah reti dah, tahu dah idgham ni maksudnya masuk dah ni, idgham kamil, idgham nakis. Itu pun masih idgham lagi. Dah tahu dah benda tu, cuma nak buat macam mana nak design tu. Itu tanyalah kalau anak cucu kalau tak reti. Kalau kita dah boleh buat sendiri, buat je lah. Okay. So itu 2 tugasan. Yang lain tu, aktiviti lain tu terpaksa dilepaskan sebab timing dah cukup lebih dah 10 minit ni. Okay, so 2 perkara yang kena buat. Roda kefahaman, Lorek ikut ni. Nombor 5 tak mau, sebab itu border tak mau. Lepas tu, satu lagi ni buat secara kreatif. Lukislah apa-apa pun, tajuk idgham. Idgham kamil, idgham nakis pun termasuklah sebab dia dalam kategori idgham. Asal kepala nama idgham, tulislah. Nak tengok buku ke suka hati apa-apa tak kisah. Sebab ni bukannya ujian. Nak buat secara kreatif. Okay, so 2 perkara ni kena pasap 9 hari bulan sebelum pukul 12 tengah hari. Okay, kalau tak ada apa-apa masalah, tolong settlekanlah. Okay, so untuk tu saya stopkan share ni, kan saya share dalam tu lah, dalam grup template ni. Stop dulu. Okay, so itulah cerita minggu ni. Okay, perempuan settlekan. Dan kita punya bab idgham pun dah habis lah, itu bab idgham. So, minggu depan tengoklah apa bab mungkin mat kot. Sebab kita pun dah nak berapa kelas dia lagi. Memang kita masuk urut mat lah, mungkin hukum mat. Okay, so untuk tu saya stopkan kelas tu dekat time ni. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa minggu hadapan. Okay, minggu hadapan. Minta maaf lah kalau suara tertinggi, suara pagi-pagi dah kena bancuh ke apa kan. Tapi tu terpaksa kita nak belajar, benda nak belajar. Takkan nak semua baik-baik je semua kan. Nanti semua mengantuk aja semua. So itulah cerita minggu ni. Okay, so kita belajar, kita buat peningkatan, mesti ada peningkatan. Baca dengan yang cara yang terbaik. Kita nak persembahkan Allah tu yang benda yang terbaik. Okay, jangan buat leweh-leweh. Sebab kita nak tunjuk kat Allah ni bukan, dah masa pun makin dah dekat. Kita cuma tak tahu tarikh je. Okay, masing-masing kita dengar je, hari-hari ada meninggal. Nanti esok dengar kita punya time pula nak meninggal. Time kita esok, make sure kita punya dah buat persediaan dah bacaan. Kita benda lain tak pandai, tapi nak baca Quran ni buatlah seboleh mungkin lah, cuba. Okay, kita cuba buat yang terbaik. Okay, untuk tu saya sudahi dengan tasbih kafarah suratul Ain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah panjang umur di minggu hadapan. Thank you Aliza. Thank you siapa yang managekan untuk Zoom ni kan. Dan semualah. Okay, InsyaAllah panjang umur kita jumpa minggu hadapan. Dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat homework jangan tak buat homework.